Ni Ustaz, bubur pedas Sarawak. Sampai isyak kata aku tak jumpa pedas dia. Apa maksud kau pedas tu? Apa maksud? Sebelum kau bagi nama dia, kau rasa tak dulu nama dia pedas ke tidak? Tapi pengalaman lah, pengalaman. Tak, orang Sarawak pun mengaku dia tak pedas pun kan. Tapi yang pedas tu apa? Kan? Tapi tak apalah. Tapi boleh saya makan sikit. Jadi Ustaz memang tak makan banyak. Ustaz ni sikit je. Saya memang bulan puasa ni tahulah kadang perut masuk angin kan. Saya cuba kontrol lah. Itulah jawapan yang terbaik saya boleh bagi. Balik tu zikir lagi. Zikir. Sebab flight pagi, berhenti dekat Pasar Satok, pergi mi kolok mangkuk merah. 3 mangkuk aku balun, kau tahu. Nak tunjukkan aku jamakkan buka dengan sahur. So hikmah dia, jalan teruk ni, jumpa mi kolok. Okey lah. Itu memang saya punya favourite lah. Kemudian saya tadi pun makan tadi di apa nama restoran kita makan tadi tu. An-Najah Saya cari yang dulu Zul pernah bawa nasi aruk tu, orang tu dah pindah nasi aruk tu dah tak jumpa dah. Sedap nasi dia, lembut dengan masin. Tapi tadi makan lah, saya makan laksa Sarawak Pattaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada yang bukan beragama Islam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak diucapkan kepada tuan pengerusi acara, bahagia Cik Fakrul selaku VIP yang merupakan hari ini merupakan hari penting untuk beliau. Itu hari terakhir. Saya dijanjikan ada kek tadi. Dan seterusnya. Lepas tu begitu juga Cik apa tadi namanya? Barisan Exco lah, Barisan Exco JKIM dan Tuan Asfar kita. Saya ingat tadi Cik Jambiri, satu lagi apa? Cik Said apa dia kata? Cik Razali. So, saya ingat sikit-sikit lah. Sebab MC tak bagi saya kan senarai. Ini kesalahan yang sama tiap-tiap tahun kan. Jadi seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. So syukur sangat-sangat hari ini, jangan risau. Konsepnya simple aja, RSB. Rehat santai bantai macam tu je. Jadi jangan dan banyak-banyak perkara yang kita nak buat pada hari Senin pagi. Ada satu perkara yang paling kita tak nak buat, iaitu mendengar ceramah. Jadi tak usah buat muka excited macam nak dengar ceramah sangat. Tetapi saya faham ada yang nak mencukupkan jumlah seminar yang dia hadir dalam setahun kan. Jadi buat-buatlah macam excited macam tu kan, macam tu kan, insya-Allah. Dan tajuk hari ini telah pilih adalah Living Fearlessly. Hidup dengan berani, tanpa takut, embrace kan. Embracing courage to new heights, maknanya mencuba kita menggandakan kan, mengumpulkan segala orang kata keberanian untuk reach new level lah kan, untuk capai satu tahap yang lebih baik lagi. Sebab dalam Islam sendiri pun, kalau ikutkan Prophet Muhammad, pada non-Muslim pun boleh ambil. So, ceramah saya yang non-Muslim suka dengar daripada yang Muslim. Kan? Adalah. Tapi yang non-Muslim pun boleh faham lah yang cerita Prophet Muhammad. Ambil poin yang baik. Prophet Muhammad kata, sebenarnya penghijrahan tu tak ada lagi dah hijrah. Tak ada lagi dah penghijrahan selepas Fathu Makkah. Tak ada lagi dah. Bila hijrah masuk dalam Makkah tu, Makkah ke Madinah, Madinah pergi ke Makkah balik, tak ada lagi dah penghijrahan selepas itu. Yang ada cuma niat dan jihad. Maknanya niat yang baik. Rupanya niat yang baik tu pun susah. Contoh kau cubalah baik-baik dengan dia. Apa pula dia kata? Apa masalah aku ni? Kau cubalah berubah jadi baik. Apa salah ke aku dia kata? Saya ingat waktu saya ceramah di
Pulau Pinang ada satu masjid simpang 4 sebelum jambatan. Kalau kita depan sikit lagi kita akan masuk susu pergi ke jambatan yang kedua tu. Siapa yang orang Pening dia tahulah, tak ada orang Pening sini. Dah tak mengaku pula dah. Kan? Dia dekat situ dia ada satu notis tau dekat dinding masjid tu. Fatwa pengharaman rokok. Fatwa pengharaman rokok, dia tulis kenapa rokok ni haram, ada hadis, ada ayat Quran lah. Tapi ada seorang pakcik ni, dia baca tu sambil dia sokok. Macam mana nak tunjuk? Saya pun tak tahu apa maksudnya yang Tuhan nak tunjuk kat saya masa tu kan. Okay, kan? Jadi ada orang yang dia punya tahap hati dia sampai tahap tu lah. Dia boleh baca tanpa rasa bersalah dia. Macam tu lah kan. Macam tu lah. Jadi manusia ni macam tu lah. Di Malaysia ni dia macam-macam kebolehan. Itu sebab dia sebut Malaysia boleh. Dilarang berniaga di sini. Bawah tu dia berniaga. Bawah signboard tu. Bawah signboard tu dia berniaga. Dilarang ni. Situ dia berniaga. Situ dia buat. Saya dulu pernah jadi legal advisor. Merangkap pengarahan undang dulu. Kita nak tangkap peniaga ni. Ada satu peniaga ni. Bayangkan pusat kita semula tahu. Pusat kita semula tu yang dibuatkan rumah kecil tu ada tong untuk kertas, untuk plastik, untuk kaca kan. Dia keluarkan tong-tong tu, dia ubah suai jadi gerai dia. Jadi gerai dia meniaga tau. Jadi kita pun bagi notis sekarang lah, pengarahan, bagi notis. Tapi kita bagi notis tu macam ada perikemanusiaan lah, tak nak lah roboh kan kita minta dia kembalikan jadi keadaan asal. Kita bagi notis 30 hari. Habis 30 hari, bos kita nak ambil rampas tak nanti tu? Bagi pula 14 hari. Lepas 14 hari tu nak rampas nanti tu? Bagi 7 hari. Baik tak baik. Lepas 7 hari, serta-merta. Dan siap cakap, kalau masih lagi tak, besok kita akan rampas semua barang. So kita pun susun tim, panggil polis apa semua, dah standby nak pergi serbu. Esok tu bila kita serbu, dia sempat panggil yang berhormat kawasan rasmikan gerai dia. Bayangan itulah perangai orang Malaysia ni. Dia lain sikit. Lepas tu dia kata, inilah dia. Kejam lah. Tak berperi kemanusiaan. Kita nak mencari rezeki. Betul. Masalah bila dia berniaga dekat situ. Orang dekat kedai-kedai tu semua bayar sewa beribu-ribu. Kan dia dengan tarik lagi elektrik dekat tempat lain. Dengan tarik apa semua. Tu contoh lah. Contoh. Banyak lagi lah sebenarnya. Dan itu pun embracing courage juga tu kan. Jadi cuma tinggal lagi dalam sudut yang berbeza. Jadi manusia ni bukannya tak nak berubah, tapi dia tak nampak sebab kenapa dia perlu berubah. Tu point dia. Manusia bukan tak nak berubah, tapi dia tak nampak sebab kenapa dia perlu berubah. Kau cubalah berubah, aku rasa okey je, apa masalah kau? Dia marah kita balik kan. Macam seorang isteri, bukan semua boleh terima teguran. Bukan semua. Melainkan yang kerja kat MLNG lah ni cerita tempat lain. Bukan semua boleh terima teguran tu daripada sudut yang baik. Kan? Bukan. Macam tu juga suami. Kan? Kadang suami tu isteri nak cakap pun berat dia nak cakap. Abang, boleh tak bang lepas ni? Apa? Belum cakap lagi. Boleh tak kalau lepas ni? Apa? Tak ada apalah. Langsung tak jadi cakap. Ada lelaki yang ego macam tu. Kan? Iya, susah nak cari orang yang ketua kan. Seorang ketua yang orang suka. Dan bila orang suka, tak lama pula, 2 tahun dah pindah. Contoh lah ya, Cik Fakrul ya. Contoh lah. Jadi, saya rasa syukur lah. Dulu saya datang, saya jumpa dia. Dan hari ni saya jumpa dia rupanya. Saya ingat hari ni saya last ni. Dia ingatkan last dia nak balik. Rupanya balik. For good lah. Balik terus duduk di Menara KLCC. Kan, macam tu lah. Jadi, memang betul. Nak berubah tu memang cakap memang senang lah. Tapi, dia bukanlah semudah untuk kita yang kita gambarkan. Terutama pada orang disuruh berubah. Cakap dengan orang, kau ni cubalah berubah. Kita boleh cakap dengan orang. Tetapi benda ni, sebenarnya perubahan ni menuntut kita mengenali siapa diri kita. Dalam hidup kita ni, 5 perkara. Saya rasa Cik Fakrul pun tahu. 5 perkara yang kena ada dalam diri kita ni. Dalam hidup kita. Nak berjaya kan? Nak berjaya hidup. Kepada non-Muslim pun boleh ambil yang risau. Saya ni kategori saya you. Umum. Semua boleh dengar. Itu yang saya
keluar pada roster Laksa Sarawak tu, orang tegur saya kan. Tegur saya, non-Muslim free hair. Dia kata, nak ambil gambar boleh? Boleh. Tak salah orang ke? Tak salah. Adiputra kan? Saya kata bukan. Saya kata bukan. Saya masa tu, dan dia muka dia tak berubah tau. Muka dia tak berubah tu. Ramai orang ingat cerita ni saya create tau. Saya boleh tanya assistant saya, boleh sahkan. Dia orang pun tergelak dengar. Tapi saya masa tu saya anggap dia serius. Dan benda tu betul. Agaknya. Saya tak adalah terbawa-bawa sangat, tapi bila masuk dalam bilik air tu saya kan, tang mana yang sama kan, macam tu lah. Dan jadi mana nombor itu saya kata dia boleh dengar. So 5 perkara kena ada. Yang pertama kena sabar. Kena sabar. Tak ada yang tak, macam mana kan, bukan semua orang tau boleh sabar. Masuk kerja kena berhenti dulu, ambil pas kan, turun ikut orang lain, walaupun kau dah tahu dia tu tiap-tiap tahun datang ceramah. Lepas tu dah masuk tu prosedur dia tu, lepas tu bergambar pula dengan polis tu dulu. Polis yang sama pula tu dengan ikut pasan tu. Tak adalah, tak ada tak. Maknanya kena sabar kan. Tak, yang kita mungkin cakap macam tu. Yang bertugas pula sebagai badan yang jaga keselamatan pula, dia pun kena sabar. Bukan senang tau duduk situ, perhati orang entah tengok. Saya pergi di Indonesia lagi pula. Setiap kali kereta nak masuk semua cek tu. Cek bawah kereta, takut ada bom ke ada apa. Lagi pula. Saya tahu tu sebab baru-baru ni saya nak tenangkan diri. Saya cerita dengan Pak Kru, cerita dengan Asfar semua. Saya nak tenangkan diri saya daripada nama Samsul Debat tu. Saya penat sangat dah. Hari-hari ceramah. Dan orang tanya, hari-hari ceramah tak penat ke? Semua orang tanya macam tu. Aku penat. Tapi dia tanya lagi, tak penat? Saya tanya, hari-hari. Hari-hari ceramah. Dan sepatutnya untuk makluman semua, hari ni aku dah balik. Kan? Tapi ada seorang yang bernama Zul tu. Oh tu boleh lah. Halang-halang dah sampai Bintulu tu. Halang-halang. Kata kan. Lepas tu tanya. Lepas tu ada orang sini lah tanya. Tak penat ke? Tanya lagi tu. Macam tu lah kan. Jadi saya masa tu saya bawa diri. Saya berehat di Indonesia. Kenapa Indonesia? Sebab tahun lepas saya pernah berceramah di Kedutaan Malaysia di Jakarta. Saya terkejut bila sampai di airport. Tak ada siapa kenal aku. Hui, saya rasa happy sangat. Inilah tempatnya kalau aku nak pergi. That's why saya hari itu sepatutnya pergi umrah. Kebetulan masa tu saya kata boleh tak nak pergi umrah kali ni. Sebab saya pergi banyak kali, saya nak rest. Saya pergi untuk tenangkan diri saya. Salah satu cara nak embrace ni. Kita nak pergi new level ni. Kita kena tenangkan diri kita. Sampai masa kita. Itu sebabnya kalau dalam bekerja pun kita tukar-tukar department. Sebab salah satu ni kita nak tukar suasana. Tukar suasana kita nak dapat new experience. Kan? Bayangkan bukan senang. Saya dulu kerja mula jadi assistant. Kerja jadi assistant. Lepas jadi assistant saya jadi pengarah. Jadi pengarah saya jadi pensioner. Saya dah dekat pension tau. Kad pesara. Tunjuk dekat hotel. Dapat 10%. Discount. Cik Fakru belum boleh lagi lah. Macam tu lah keadaan dia. Jadi saya pergi ke Jakarta tu. Sampai dekat hotel. Tapi memang respect lah orang Indonesia ni. Tenang. Hospitality dia. Sampai dekat pintu hotel tu. Selamat datang Pak. Macam ni. Dekat Malaysia nak dapat macam tu. Raja je. Kan? Ini semua orang dapat macam tu. Selamat datang Pak. Selamat siang Pak. Dia kata. Saya sekali tu saya tanya. Boleh saya tahu di mana toiletnya? Sini Pak. Mana saya tunjukkan. Dia tinggal tak menyangkung sebelah aku ke? Dia bawa dia. Dia bawa sampai ke pintu toilet. Tak apa. Selamat Pak ya. Aman Pak. Kata. Iya. Lepas tu kalau dia punya supir, driver dia tu, kalau bawa pergi makan kan. Sampai kat tempat makan tu, saya ajak lah kan, kita dah biasa kalau kita kata ajak driver makan dengan kita sekali. Jom, ayo kita makan sama. Tak apa Pak, aman Pak. Saya di mobil aja Pak. Dia tunggu dalam kereta. Dengan baju batik dia, uniform, tunggu. Kau tanya driver MLNG tanya. Dia sama konyang dengan bos aku tahu. Tak bukan. Semua di Malaysia dia lain kan. Tu saya kata. Tapi
Memang satu sudut, saya respect lah. Saya tanya lah, ada seorang pembantu rumah ni. Ada seorang pembantu rumah ni, saya tanya. Dia kan daripada Indonesia. Di Indonesia memang macam tu ya. Dia bukan apa-apa. Dia kata sebab di Indonesia, semua orang berlumba-lumba nak dapatkan pekerjaan. Jadi nak tak nak, dia kena buat yang terbaik untuk kerja tu. Kalau dia tak buat yang terbaik, ramai lagi yang nak kerja tu. Tu cerita dia. Tu yang dia bagi perkhidmatan yang terbaik lah. Jadi, yang pertama kita kena sabar. Sabar adalah hidup kita. Sabar. Ujian memang akan ada. Kena sabar. Orang perempuan, sabar banyak-banyak. Hidup sebelum kahwin, beza. Saya tak pernah lagi jumpa orang yang kahwin, dia rasa seronok sangat kahwin. Saya tak pernah jumpa. Itu yang korang kena sedar. Hakikatnya kau seronok sebab kau dah nak kahwin. Tapi selepas kahwin, percayalah. Macam orang tengok wayang kan, orang tengok Police Evo, orang tengok Jurassic Park, orang tengok Jurassic World, orang tengok John Wick 4. Bila keluar daripada wayang, orang tanya dia, kan, macam mana cerita tu? Terbaik weh. Marvelous. Gila weh, memang real weh. Dia orang cerita. Macam tu lah excited ni keluar pada wayang. Tapi saya tak pernah dapat jawapan macam tu bila ditanya pada orang yang dah berkahwin. So macam mana kahwin? Okey? Okey lah. Okey lah, alhamdulillah lah. Sebab masa tu dah start bayar kan. Duit yang belum bayar. Caterer tak bayar lagi. Kenduri tak bayar lagi. Macam tu lah kan. Tapi kena sabar. Sebab kata orang, cantik dipandang, bulan mengambang, terang diawan. Kalau dah hidup namanya orang, takkan lari daripada ujian dan dugaan. Tentu ada. Kita nampak bos-bos ni yang duduk depan ni kan. Cara bos yang duduk depan ni nampak tenang, senyum. Dia pun stres tu. Banyak masalah. Lagi kena sabar. Kita tahu marah dia. Alah, dia bos, dia tahu apa. Dia gaji dia tinggi. Kita ni. Ayat kita akan cakap tu. Kita akan cakap macam tu. Tapi sebenarnya, lagi tinggi gaji, lagi tinggi jawatan, lagi besar tanggungjawab. Dan risiko. Macam nampak tu. Yang belakang. Betul? Saya dengar lah. Kau cakap apa semua aku dengar. Tingginya aku dengar tadi tu. Kan? Tak boleh pula aku tinggi. Kan? Saya tak minta lahir macam ni. Lepas tu tadi yang cakap dalam TV nampak tua. Kau hajar betul-betul. Tu pun saya maafkan lah. Kan? Betul. Tapi macam tu lah. Kan? Sabarnya. Hidup kita ni diuji semua. Semua part akan ada ujian. Suami dengan ujian dia. Isteri dengan ujian dia. Orang lelaki pun lagilah pula teruk kena sabar. Sebab orang lelaki mana pernah berkorban dalam hidup dia? Orang lelaki mana berkorban? Mana ada? Tak ada. Yang berkorban isteri je. Lelaki ni apa benda yang kita buat? Tak ada apa pun kita buat tau. Perempuan semua. Tanpa korban dia tangan air mata nampak apa tu orang percaya dia lah. Yang jahat semua lelaki. Kadang dia punya emosi tu punya marah, masalah perkahwinan, rumah tangga, artis ni pun kadang-kadang dia punya marah. Dia tak kenal dah siapa ni marah. Bukan tu satu-satunya Samsul dalam dunia ni. Gambar aku berbalik umrah ke tu. Aku berbalik umrah gambar macam ni dekat ni. Kat depan Jabal Nur macam ni. Dia boleh tap bawah tu. Sudahlah, tak guna ni jantan. Cerita pasal kahwin, sudahnya dia yang kahwin. Bukan aku. Dan even if, kalaupun itu yang berlaku, siapa anda untuk menilai kehidupan rumah tangga I? Betul tak? Kan? Sebab pada orang perempuan, yang berkorban hanya dia. Dia nangis. Orang lelaki tak. Itu sebab orang lelaki, kalau orang perempuan mengaku, saya dah berkorban macam-macam untuk keluarga ni. Saya buat itu, saya buat ini. Saya habiskan isi pandang saya. Saya jaga anak-anak kita. Kau jangan bersuara apa-apa, kononnya kau pun sama macam dia. Jangan. Kau diam je. Walaupun kau geram nak balas, kau diam je. Sebab pernah seorang lelaki membalas. Habis abang ni apa? Abang pun kerja cari rezeki. Berpagi sampai ke malam. Abang pun berkorban. Itu tanggungjawab. Nampak? Kan aku dah cakap, kau bukan berkorban. Kau bertanggungjawab aja. Yang layak berkorban hanya mereka yang bergelar wanita. Kena faham. So, kau kena sabar. Yang kedua,
Yang kena ada dalam hidup kita, kita kena syukur. Syukur banyak-banyak dengan apa yang kita ada. Kan? Bila kita duduk dalam dewan ni, makna kita ada kerja. Orang kat luar sana tercari-cari kerja. Kenalah syukur walaupun kerja pakai baju kuning ni. Kan? Pakai baju macam ni hari-hari, syukur. Sebab ada kerja. Kan? Ada orang tu kerja pun tak ada. Ada orang kadang dah ada kerja, tak nak jaga kerja dia. Salah satunya memelihara nikmat. Ketiga, percaya pada hikmah. Apa juga yang kita buat, kalau ada masalah, mesti ada benda lain yang Tuhan nak bagi kat kita. Mesti ada benda lain. Apa hal lah ni? Aduh, berpisah. Kejap berpisah. Setelah 2 tahun, akhirnya Cik Fakrul kembali ke pangkuan keluarga. Contoh lah kan. Contoh lah kan. Iya, bukan senang. Jarak jauh ni. Percintaan jarak jauh satu yang menyeksakan. Begitulah kerasnya takdir. Kau tengok tak drama tu? Kerasnya takdir. Tak tengok. Aku pun tak tengok orang share dalam TikTok. Kan? Betul lah. Kan? Jadi, mana kata, ada hikmah. Rupanya lepas 2 tahun, lebih akrab, lebih rapat. Setelah PJJ bertahun-tahun kan. Akhirnya bila dapat bersama tu, dia orang kata, dia menghargai lah, appreciate moment yang dia ada. Ingat tak waktu kita dekat Bintulu dulu? Ingat tak? Masa kita kat pintu gerbang tu. Kita ambil gambar ramai-ramai. Macam tu lah, dia ingatkan balik moment tu. Contohlah. Jadi mana dia akan hargai moment tu. Setelah, hanya orang yang terpisah saja tahu nikmat bersama. Macam tu. Kan? Orang yang dah biasa bersama akan tahu betapa peritnya berpisah tiba-tiba. Hidup tak keruan. Dan masa tu tiang elektrik pun nampak lawa. Sebab dah lama terpisah dengan isteri kan. Saya ni dah tak boleh kata apa dah. Aku ni lagi teruk pada orang MLNG ni. Kan hari-hari keluar. Hari-hari. Setelah balik je daripada Indonesia tu, rehat sehari, 2 hari. Lepas tu terus sambung macam biasa. So refresh lah. Balik kan. So yang saya sampai-sampai hari tu, dah elok KL, Putrajaya, Melaka, Perak, Kedah. Kemudian saya pergi ke Limbang. Turun dekat Miri. Ada Starbucks. Dekat airport dia. Masalahnya satu airport Miri tu tahu aku sampai. Bila aku pergi Starbucks. Samsul debat. Semua orang keluar. La ilaha. Ya Allah. Salah ke aku minum kat situ? Aku cakap, diam. Jadi tak jadi kerja. Kemudian naik flight yang Maswing tu kan. Kipas kat luar tu, dalam tu panas tu. Kipas dekat luar. Sampai dekat. Saya pergi ke Limbang. Kan. Pergi ke Limbang. Rupanya hikmah dia apa? Pergi ke Limbang, saya dapat jumpa ramai orang Brunei yang dah lama nak jumpa saya. Dapat jumpa. So, saya tengah arrangekan nak buat satu program di Limbang. So, orang Brunei datang. Ramai-ramai. So, saya pergi makan dekat cendol dekat Limbang tu. Sedap. Cendol dia. Dan dia boleh mengaku tu number 1 di Limbang. Aku tanya bosan mana Limbang ni kau nak mengaku sampai kau nombor 1 ni. Dah lah kau satu-satu yang buat cendol sini kan. Kalau ada 5-6 cendol kat sana kan boleh lah kau cakap kan. Tapi tak apalah. Dia dengar ni pun dia tersedak ni kan. Jadi the tremendous cafe nama dia. Sedap. Lepas tu saya makan nasi ayam dia sedap lah. Lepas habis Limbang 3 hari. Hari Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin saya balik terus camah kat Putrajaya. Lepas Putrajaya petang tu dekat Menara Prestige KL. Malam tu di perumahan awam di Jalan Cochrane KL. Punya penat malam tu tersebut cockroach. Lepas tu esoknya tu camah di KL. Kemudian di petang tu, malam tu di Melaka, esok tu di UTHM Johor, lepas UTHM Johor, malam tu Melaka, lepas Melaka, esok pagi tu di Bangi ada 2 program, Institut Genom dan Vaksin Malaysia, sebelah Institut Nuklear Malaysia di Bangi, petang tu di Infra Bangi, terus naik flight datang kemari. So dalam tempoh seminggu ni saya 2 kali datang Sarawak, sehingga kan menyebabkan isteri mesti tanya, Pahal? Jap Sarawak, ada apa-apa ke? Jadi kalau dia tanya tu normal. Kalau dia tak tanya lagi bahaya. Biar dia tanya. So kita akan jawab lah. Kerja lah. You tahu kan I?
Drama sangat macam tu lah kan. Percaya pada hikmah. Keluar tu cari rezeki. Daripada orang yang tak kerja, saya cakap kat dia, abang ni cari rezeki. Bukan lama pun, mungkin 2-3 tahun je. Besok kalau abang dah duduk rumah, jangan kau muntah tengok muka abang, sudah lah. Mungkin masa tu saya dah jadi sumi rumah kan. Jadi, kalau lelaki sumi lah, kalau perempuan suri kan. Lelaki sumi rumah tangga. Jadi paling tidak kita ada kerja. Dan alhamdulillah saya dapat datang kemari. Kan? Percaya ada hikmah di sebaliknya. For the first time, saya sampai Sibu hari tu, first time saya dapat rasa mi kampung. Boleh tahan, sedap. Dan orang sibuk cakap, sedap yang ni kan. Yang umai tu aku tak tahulah macam mana cara. Sampai kesudah aku tak tahu macam mana nak bagi dia punya sedap tu. Dia kata, umai sedap ni Ustaz. Sedap ni. Okey kan. Sebab ya mungkin saya cuba, mungkin kalau macam ada setengah makanan tu, kita boleh adjust lagi bagi dia sedap macam ikut kita kan. Tapi umai ni, dia macam apa, macam sushi. Aku sushi macam tu. Kau jangan nak bohong aku lah. Kan? Macam tu lah kan. Jam ada sekali tu, saya ceramah daripada Kuching pergi ke Seri Aman. Masa tu jalan Pen Borneo belum siap lagi. Memang zikir lah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah. 4 jam. Sampai Seri Aman. Bulan puasa tu. Bulan puasa. Sampai memang dekat-dekat nak berbuka. Okay, Ustaz, makan Ustaz ni. Obo-obo. Aku, obo-obo tu saya tak tahulah. Orang Sarawak memang makan kan obo-obo. Obo-obo tu memang obo-obo yang dekat laut macam tu. Ya. Aku ingat nama je. Obo-obo memang binatang tu betul. Oh. Saya makan sikit je. Hai Ustaz, buka puasa memang tak makan banyak saya. Lepas tu dia bagi satu lagi. Dia keluarkan satu lagi. Ni Ustaz, bubur pedas Sarawak. Sampai isyak kata aku tak jumpa pedas dia. Apa maksud kau pedas tu? Apa maksud? Sebelum kau bagi nama dia, kau rasa tak dulu nama dia pedas ke tidak? Tapi pengalaman. Tak, orang Sarawak pun mengaku dia tak pedas pun kan. Tapi yang pedas tu apa? Kan? Tapi tak apalah. Tapi boleh saya makan sikit. Jadi Ustaz memang tak makan banyak. Ustaz ni sikit je. Saya memang bulan puasa ni tahulah kadang perut masuk angin kan. Saya cuba kontrol lah. Itulah jawapan yang terbaik saya boleh bagi. Balik tu zikir lagi. Sebab flight pagi berhenti dekat Pasar Satok, pergi mi kolok mangkuk merah. 3 mangkuk aku balun, kau tahu. Nak tunjukkan aku jamakkan buka dengan sahur. Itulah. So hikmah dia, jalan teruk ni jumpa mi kodok. Okeylah. Itu memang saya punya favorite lah. Kemudian saya tadi pun makan tadi di apa nama restoran kita makan tadi tu? An-Najah. Saya cari yang dulu Zul pernah bawa nasi aruk tu, orang tu dah pindah. Nasi aruk tu dah tak jumpa dah. Sedap. Nasi dia lembut dengan masin. Tapi tadi makanlah, saya makan laksa Sarawak Pattaya. Kau orang pun tak nak makan ni. Kau berapa tahun dah duduk sini kau cakap? Dia memang dia letak macam mangkuk tu, dia dah letak telur macam tu. Kemudian mi-nya kat dalam tu. Udang siap kupas kulit. Udang lebih. Macam tu kan. Alhamdulillah, hikmah dia. Ya. Kemudian yang keempat, redha. Redha ni belajar menerima ketentuan daripada Tuhan. Sakit, pening, mudarat, semua kita kena belajar terima. Kita tak boleh mengungut. Hidup ni jangan mengungut. Apalah, kenapalah hidup aku jadi macam ni, aku tak nak hidup lah, apa, sudahlah, mati lagi baik lah. Tak mau. Dalam Islam, saya tak tahu lah agama lain, saya tak pastilah. Tapi, kita tak boleh minta mati. Jangan minta mati. Ingat mati bagus. Ingat mati ni menyebabkan kita bersedia. Tapi, jangan minta mati. Kadang kita selalu minta lah panjang umur, semoga panjang umur. Betul. Itu sebabnya kalau kita cakap, semoga panjang umur dengan segala kebaikan. Tambah sikit. Panjang umur nyusahkan orang buat apa? Kan? Dia minta panjang umur sekali bila dah tua. Allah. Aduh, bila nak mati ni. Dulu kau yang minta panjang umur. Itu sebab kalau doa, ya Allah, kau panjangkanlah umur aku dengan segala kebaikan dan kau murahkanlah rezeki aku dengan segala keberkatan. Macam tu. Panjang umur biar baik.
Tu lah cerita dia. Jadi terima kata Tuhan. Kalau sakit pun, kalau dah tak tahan sangat, minta pada Tuhan, ya Allah, kalaulah hidup itu baik bagiku, sembuhkanlah aku. Dan sekiranya kematian itu baik bagiku, kau cabutlah nyawaku. Jadi serah pada Tuhan. Bukan kita decide. Itu penting. Redha. Redha, sabar. Dengar suami kahwin lain, jangan cepat melenting. Let lo. Contoh lah kalau apa kan. Nak mengamuk, sudahlah awak mengkhianati cinta kita, sudah lupa ke perjanjian di depan pegat tu. Perjanjian. Semua dia ungkit-ungkitnya. Saya berkorban tu. Sabar, tenang, cool. Ya, fikir, rasional dia. Tanya, kenapa? Apa sebab? Rupanya dia terpaksa. Lelaki tu terpaksa. Macam-macam terpaksa lah. Kecekik ke kenapa? Terpaksa kahwin. I kuat hati, I tak nak. You tahu kan I sayang kat you macam mana? Wah, ada jawapan dengar lah, jawapan dia. Tapi jawapan tu ni contoh lah, percubaan aja. Percubaannya. Kalau boleh minta jauhkanlah pada ujian macam tu. Kita jangan hukum nampak orang tu kahwin 3, 4. Dah gatal nak mati lagi baik. Sudahlah kau. Jangan. Kita doa, jauhkanlah aku daripada ujian seperti ini. Lepas tu doa untuk suami kita. Jadikanlah suamiku terus menyayangiku dan mencintaiku hingga ke akhir hayat. Alah, kau nak geli-geli sangat lah. Kau suka ke tak kau cakap? Dia gemar tau buat reaction macam dia tak suka. Kau yang main aku dengar tau. Kau cakap apa? Iya. Ataupun, tapi jangan kau doa, ya Allah, kau bukakanlah matanya agar sentiasa melihat kepadaku. Accident masuk tu. Orang suruh tengok jalan, kau tengok bini macam mana? Kan? Contohlah. Dan yang terakhir sekali, ikhlas. Macam kita bekerja dengan ikhlas. Sebab bekerja ni bukan sebab gaji pun. Gaji sama tiap-tiap bulan. Tak kisahlah berapa tangga gaji kita. Sama tiap-tiap bulan. Allowance tu lah dia. Kerja tu lah dia. Ikhlaskan hati ni. Sebab bila ikhlas, dia akan jadi apa tau? Kita tak mengharapkan ganjaran manusia ni. Serahlah Tuhan bagi. Sebab kerja you all buat ni kerja baik. Kerja dalam bidang oil and gas. Supply kepada society. For the greater benefit. Tahu? So, apa yang kita buat ni untuk kebaikan ramai. So, kalau kita buat benda tu ikhlas, kerana Tuhan, kerana Allah, kan? Ikutlah agama masing-masing, Tuhan akan balas yang baik-baik. Tu je. Contohlah, paling simple. Seronok tak kalau kita dalam 5 perkara, saya nak tanyalah, apa benda 5 perkara yang paling kita nak dalam hidup ni? Saya cakap. Dalam dunia ni, tersebut apa benda yang kita nak dalam dunia ni? Cakap, nombor 1 apa? Nak kaya. Nak kaya, duit banyak. Lagi? Nak naik pangkat. Nak kahwin. Lagi? Nak sihat. Nak sihat walafiat, segar bugar. Dia kata tak ada penyakit langsung. Lepas tu nak naik pangkat. Apa lagi? Nak kereta besar. Lagi ada lagi? Cukup kota, dia kata. Okey. Belakang. 6. Dah aku cakap 5 tadi, dah 6 dah. Kalau aku tanya ada lagi, senarai atau berterusan, ada lagi. Tapi, semua yang ada ni, kalau tiba-tiba kita ambil satu benda lah. Kita dapat ni 6-6 ni. Kita dapat 6-6 ni. Tiba-tiba Tuhan ambil nyawa mak kita. Saya nak tanya. Benda 6-6 ni pun masa macam tak ada makna je. Terasa macam tu. Tanyalah orang yang tak ada mak. Baru-baru ni raya macam mana? Tanya. Lain. Walaupun dah 6 tahun, walaupun dah 7 tahun, walaupun dah 8 tahun dah mak tak ada, dia akan rasa tak sama. Tak ada ayah, tak sama. Tak sama. Tak ada isteri, mungkin lebih baik. Tak ada suami, mungkin lebih baik. Betul tak? Tak ada suami, dia berpisah, lepas tu dia, lega aku tahun ni raya tak ada lelaki, senang nak melayan jantan, pening kepala aku. Contohlah kan, contohlah. Betul tak kan? Kau suka sangat apa hal? Kau dah kahwin ke belum? Belum, habis tu. Contoh. Tapi kau jangan tak nak kahwin tau. Sebab aku cakap tadi tak ada orang seronok kahwin, jangan sampai tak nak kahwin pula. Kan? Tapi betul, keadaan dia macam tu. Kadang kita nak satu benda, rupanya ada sebab Tuhan bagi ni. Kan? Tapi bukanlah saya cadang nak bawakan kesedihan tu pada kita. Tapi sebenarnya kita kena ingat matlamat dalam hidup kita ni. Bila kita ikhlas, rupanya Tuhan nak bagi apa? Tuhan bagi macam Tuhan bagi kita lambat kahwin. Contoh. Rupanya supaya kita boleh berbakti dengan mak ayah kita ke sepuas hati kita.
Tak ada sibuk nak layan suami. Tapi lah, mak nak pergi mana cuti ni, cakap lah. Saya cuti ni. Tak apalah, mana-mana je lah. Okey je. Mak cakap je mak nak apa. Itulah mak teragak lah tengok jiran tu. Dia dah tak ada dah pakai ceret menjerit lagi dah. Ceret menjerit tu lah. Ya. Mak dah tak apa dengar, macam terbakar je dapur tu. Mak kita pun cakap, mak nak beli yang macam jiran kita tu, yang tekan-tekan sejuk, tekan-tekan tu panas tu. Tahu tak? Tak, jangan sebut jenama dia. Dia tak taja ceramah kita petang ni. Gemar sangat sebut jenama tu. Jadi makna kata tu dia. Tu saya kata tadi, tu, bila kita ikhlas, Tuhan bagi macam-macam. Tuhan bagi kita sihat. Tuhan bagi kita murah rezeki. Tuhan bagi kita satu kerjaya. Tuhan bagi kita keluarga. Tuhan bagi kita kehidupan. Tuhan bagi kita kawan-kawan yang baik. Tuhan bagi kita rakan-rakan sekerja yang baik. Semua Tuhan bagi. Yang sebab kadang-kadang kita terlupa nak memandang benda tu. Tu sebabnya disebut, kalau kita bermuhasabah itu sesaat, berfikir sesaat lebih baik daripada beribadah 1000 tahun tu, maksudnya itu. Memikirkan kelebihan yang Tuhan dah bagi kat aku. Tidur malam, apa semua. Macam-macam Tuhan bagi itu. Kadang-kadang Tuhan bagi apa? Tuhan bagi isteri yang baik. Isteri yang taat. Nak keluar rumah minta izin. Itu isteri yang baik. Jangan sekali-kali orang perempuan merasa rimas kena minta izin dengan suami. Sebab itulah ciri wanita terbaik. Abang, I nak pergi pasar tau. Abang nak beli apa-apa, nak makan apa-apa, nak pergi pasar. Okey, lelok jalan tu. Nampak semut, jangan langgar. Berhenti. Contohlah kan, punya baiknya. Minta izin. Tapi kalau minta izin, tengok keadaan lah. Kalau dah rumah dah terbakar tu, jangan minta izin lagi. Keluar je. Bomba tu tarik dia. Keluar kak. Belum dapat izin lagi. Jangan keluar kak. Jangan pula. Jangan selamatkan diri dulu kan. Sudah dengan bomba-bomba tu gentung kan. Jadi, makna kata, itu keadaan ni saya nak bawa kita ni, betulkan mindset kita. Ikhlas. Ikhlaskan hati kita dalam bekerja. Macam saya lah ceramah ikhlas. Saya pun tak tahu ni. Berapa bayar ni. Saya tak tahu. Betul. Saya tak tahu berapa. Saya tak pastilah. Tapi saya syukur saya dapat masuk dalam ni. Pak jumpa. Tapi janganlah tak bayar kan. Tapi macam tu lah. Aduh. Ikhlas. Aduh. Tak ada lah. Sebab sebenarnya dalam apa, kita ikhlas ni kadang Tuhan ni bagi luaskan hati kita ni. Ikhlas buat. Kadang kita buat baik dengan orang tak payah kita pun. Orang tak bagi kita apa-apa pun, tapi kita buat untuk dia. Rupanya bukan dengan dia. Mungkin ada orang lain pula buat baik dengan kita. Macam tu lah. Itu yang kita faham. Kan? Saya doa lah, mudah-mudahan Cik Fakrul pun dilayan dengan baik walau pergi ke mana juga yang dia berada. Nanti kalau pergi ke Argentina, jangan lupa lah, bagi saya dapat fridge magnet jadilah. Apa Buenos Aires gambar Maradona, gambar Messi jadilah. Siap kan? Itulah rezeki. Dia orang baik-baik ni macam tu, jauh-jauh dia pergi kan. Bintulu orang baik-baik jauh pergi. Argentina kan, KL. Itulah. Saya tak cakap saya lah, tapi kan. So how to be a better person? How to be a better person? Kita kena berani berubah. Bukan senang nak berubah. Saya masa mula-mula dapat kerja kat satu kerajaan, satu benda yang pelik tau. Saya biasa kerja tu kerja kilang. Saya pernah kerja cuci pinggan dekat kilang, kerja kat gerai makan. Saya pernah kerja kat restoran, Saya pernah kerja dispatch, saya pernah. Sekali tiba jadi pegawai kerajaan. Mula jadi asisten pada pengarah. Hari pertama masuk sektor kerajaan, soalan yang saya tanya, ni mungkin you all tak mengalami benda ni. Siapa pernah kerja kerajaan dia tahu. Saya masuk hari pertama, saya tengok bilik saya bersepah. Saya ni jenis tak boleh tengok bilik bersepah. Saya kemas file apa semua. Saya kena bawa kena buat prosecute case untuk kes-kes untuk kerajaan kan. Untuk buat pendakwaan, untuk bawa kes mahkamah lah. Kemudian bila saya pergi, hari pertama saya tanya, Puan Rokiah, panggil Kak Kiah aja. Tu budaya pertama. Jangan panggil Puan Rokiah, panggil Kak Kiah aja. Okey Kak, saya nak tanya kalau kerja ni kan, pukul berapa saya boleh minum? Saya tanya dia. Macam you all mungkin ada lah waktu minum pukul berapa kan. Dalam satu kerajaan tak ada benda tu. Tak ada.
So dia kata apa? Tuan kan pegawai. Saya kata tuan lah nak keluar minum pukul berapa? Wah, macam tu ke? Saya kata. Lepas tu, okey katalah kalau saya keluar pukul 9, pukul berapa saya kena balik ke office balik? Tuan pegawai pangkat tinggi daripada saya. Tuan nak balik ke tak nak balik, aku suka hati tuan lah. Saya kata biar betul macam tu. Saya kata, oh ya ke? Patutlah. Dan benda ni lah orang salah konsep sebenarnya. Dia kerja kerajaan. Sebenarnya tak betul. Sebenarnya dia hanya beritahu dalam government order tu, dia tulis perkeliling tu, waktu kerja 8 sampai 5. 7.30 sampai 4.30, 8.30 sampai pukul 5.30. Dan dia tak beritahu pun ada waktu minum. Dia tak beritahu pun waktu makan tengah hari. Cuma kelazimannya pukul 1 sampai pukul 2 ramai yang keluar minum. Tapi masalahnya keluar makan tengah hari kadang-kadang ada yang berlebih-lebih. Bila tak ada peraturan, jap-jap minum, jap-jap minum. Tu yang bila petang pukul 4 baru nak buat kerja, dia kata, tak terasa kerja sekarang. Tiba-tiba dah pukul 4. Bukan tiba-tiba sebab kau memang tak kerja masalahnya. Itu isu dia. Saya kritik benda tu. Kan? Sebenarnya sebab itulah setiap pejabat kerajaan, dan saya yakin kebanyakan pejabat private ni pun, setiap department ada pantry masing-masing. Kita boleh nak bancuh kopi. Sebab government ni, contohlah, so mana kita takut tau. Takut kita, alamak, ni macam mana? Betul ke aku ni kerja boleh ke macam ni? Dan bila kita bawa budaya private masuk dekat dalam sektor kerajaan, so ada yang tak selesa. Kenapa macam ni? Sebab kita dulu okey je, bos dulu tak marah pun, kenapa dia nak marah? Dia kata tu. So kita nak jadi apa? Nak jadi Mr. Nice Guy? Ataupun kita nak jadi orang yang sangat memahami ke? Ataupun nak jadi orang yang tegas? Kadang bila jadi tegas, mulalah adalah grup-grup yang tak selesa dengan kita. Mulalah sampai suat-suat layang. Tak setuju dengan kepimpinan yang ada, tak bertukar kan. Kepimpinan ni saya tak kait dengan politik ya, saya kaitkan cerita tadi kan. Sebab akhirnya pilihan raya hari itu telah menunjukkan kepada kita betapa perancangan Tuhan itu juga lah yang terbaik kan. Kita memilih dia, kita tak nak dia. Orang ni pilih dia tak nak dia. Sudahnya dua-dua dapat. Yang faham-faham lah, tak faham sudah lah, kata macam tu lah. Macam tu lah. Tapi itu kerahsiaan je lah kan? Kerahsiaan takdir kan, kita tak tahu apa. Itulah politik pada hari ni kan. Jadi macam tu lah keadaan hidup kita macam tu kan. Keadaan hidup kita pada hari ni, so kita kena bijak memilih apa yang kita nak buat. So dalam perubahan hidup kita nak buat, nak berjaya dalam hidup, yang pertama kita kena ingat prosesnya panjang, bukan tiba-tiba. Nak duduk kat tempat kita ni bukan tiba-tiba, semuanya ada proses. Kemudian perlukan komitmen, kemudian perlukan fokus, kemudian perlukan kepatuhan pada peraturan dan undang-undang, disiplin. Dan begitu yang kelima, perlu ada disebut sebagai konsistensi, keberterusan, ataupun pecamah-pecamah sebut istiqamah. Jadi makna kata lima-lima tu kena ada. Jadi nak berubah, dalam bahasa Inggeris orang sebut ni how to be a better person. Macam mana nak jadi orang yang lebih baik? Macam mana jadi orang lebih baik? Jadi kalau kita tengok daripada perspektif ini, kita semua kena tahu yang kita semua pernah buat salah. Kita pernah buat salah. Kita pernah buat silap. Dalam proses tu kita buat salah banyak. So kita perbetulkan dan elakkan untuk mengulangi kesalahan yang sama. Semua ada dosa. Siapa tak ada dosa ni? Siapa ni cakap, alhamdulillah setakat bulan Mei ni memang belum ada dosa lagi. Tolong angkat tangan. Yang angkat tangan tu pun berdosa dah sebab tak sedari. Semua ada dosa, semua buat salah dan silap. Ya, semua buat salah dan silap. Saya pun kadang ada kat time saya buat silap. Aduh, tak boleh macam ni. Mana boleh macam ni. Kadang mungkin prosedurnya tak betul. Mungkin ada yang saya alpa dan leka. Kan? Jadi maknanya kata kita buat kesilapan juga. Kesilapan mungkin dari segi kita bercakap. Kesilapan dari segi kita ni. Dan itu belum cerita lagi orang manipulate zaman sekarang. Kan? Zaman sekarang ni macam tu lah. Rumah makin besar. Rumah makin besar, orang makin tak ada. Bukannya orang makin ramai. Perasan tak? Rumah makin besar, orang makin tak ada. Kan? Pangkat makin tinggi, kearifan semakin kurang. Kan? Duit, pendapatan semakin tinggi, ketenteraman jiwa pun semakin tak ada. Melancong satu dunia, jiran sebelah rumah pun tak kenal. Hari ni, perubatan semakin canggih, penyakit semakin banyak. Hujung tahun lepas, penyakit baru sampai kat Malaysia. Selsema tomato. Cakap apalah nama penyakit macam tu. Dah habis idea dah nak bagi nama penyakit.
Kan? Penyakit tangan, kaki, kuku dan mulut. Dah kau dah habis ke nama dah? Dah habis nama dah sampai kau ambil anggota badan dah. Sampai ni penyakit cuping telinga. Kan? Celah hidung. Macam itulah. Kan? Perubatan semakin canggih, penyakit semakin banyak. Air minuman semakin banyak jenis. Air bersih makin tak ada. Betul lah. Extra jos. Kan? Tembici. Temikai leci. Kopi kai kan, kopi campur temikai. Teruk betul lah. Macam tu lah kan. Makin, tapi air bersih makin tak ada. Teman di media sosial semakin ramai. Tapi teman sejati makin kurang. Betul tak? Kita tak adalah kawan kita macam dulu-dulu. BFF. Best friend forever. Kan, janji tau. Jangan ceritakan sesiapa. Betul ni? Iya, ceritalah apa halnya. BFF kita dah tak ada. Kawan-kawan sebelah kita pun belum tentu boleh percaya. Kau nampak tepuk tampar tu. Kan? Bukan semua kita boleh cerita. Betul tak sekarang? Kawan makin dah tak ada. Yang susah. Sekarang ni dia orang boleh gelak kan. Padan muka dia. Jatuh. Puas hati aku. Ada orang macam tu sekarang. Yang nak cari teman jati dah tak ada. Ilmu semakin tinggi, adab semakin kurang. Belajar semakin mudah. Betul tak? Belajar kat YouTube, belajar kat media sosial. Guru semakin tidak dihargai. Pakai jam tangan mahal. Masa makin tak ikut. Tak tepat waktu. Lambat datang. Itu yang berdiri tu. Dah saya tak cakap yang belakang ni. Bukan. Kau janganlah terasa tempat lain. Cepat terasa lah. Kata. Contoh. Kan. Yang depan-depan ni pun lambat tadi ni. Dia orang kebetulan ada kosong. Sebab dia orang memang penuhkan tempat duduk belakang dulu. Okey. Betul tak? Makin tak tepat waktu. Dan teknologi semakin canggih. Fitnah dan aib semakin tersebar. Betul. Orang lagi suka baca fitnah pada baca benda betul. Dengarnya Cik Fakrul last day dah weh minggu ni dia nak pindah. Tahu dengar dah tu. So berita tu tak berkembang. Cuba cakap, betul ke Cik Fakrul ada isteri seorang lagi dekat Bintulu tu? Contoh, iya ke weh, kenapa aku tak tahu? Apa cerita? Dia excited tau. Wah, benda tu tak betul pun. Fitnah tu lah lagi suka. Fitnah, ya? Fitnah. Saya dah betulkan Cik Fakrul. Saya takut orang angkat. Tapi saya tahu tengok pada riak muka perempuan tu saya boleh baca tu. Saya baca. Kalau betul pun apa salahnya? Kan. Sebab dia mampu. Contoh lah. Tapi tak ada apa-apa Tak ada apa-apa Macam tu lah. Jadi macam tu lah. Kita gemar membaca perkara-perkara yang tak baik dan perkara yang baik. Yang tu antara perkara yang kita nak kena ubah sebelum kita nak berubah menjadi lebih baik. So, apakah cara untuk berubah menjadi lebih baik? Kita nak berubah ni. Kan? Macam mana kita nak kumpulkan kekuatan? Pertama, percaya pada keupayaan diri sendiri. Aku boleh. Kenapa pula aku tak boleh? Macam kisah 3 ekor katak. 3 ekor katak jatuh dalam perigi. Ada seekor katak dekat atas. Yang tengah tunggu 3 ekor katak dalam perigi ni nak keluar. Katak pertama lompat. Katak kata, jangan, tinggi ni, mati kau nanti, jangan. Jatuh katak pertama, mati. Katak kedua pula cuba lompat. Katak kata, jangan, tinggi lah. Jatuh katak kedua pun mati. Sampai katak ketiga, jangan. Katak ni dah pedap lah, katak yang kat atas tu. Jangan, tinggi ni, ya Allah. Islam katak ni. Tinggi ni, jangan, mati kau nanti, jangan. Zap, lepas katak tu keluar. Macam mana katak ketiga tu boleh lepas? Sebab katak yang ketiga itu pekak. Katak tu pekak rupanya. Katak tu tak dengar. Dia cuma nampak katak yang atas tu macam ni je. Dia ingat apa? Tinggi lagi. Dia ingat macam tu. Nampak? Tu sebab kita kena percaya. Jangan dengar cakap orang. Hari-hari kalau kita cakap benda yang baik, orang tu akan percaya dia tu macam tu. Awak ni baik lah. Awak ni bagus lah. Tak adalah. Iya, awak baik. Cakap awak ni cantik lah. Dia akan percaya dia cantik. Awak ni kurus lah. Ya ke?
Tapi kalau dah hari-hari dia percaya. Saya ceritakan dulu kan, saya pernah bawa cerita tu. Yang ada seorang kawan saya, badan dia besar betul. Dalam dewan ni tak ada siapa lawan. Saya pakat 10 orang untuk cakap pada masa berbeza, cakap dia kurus. Badan dia besar. Kawan seorang yang pertama cakap, kau ni nampak kurus yang ni. Mandai je kau. Orang pertama. Orang kedua tak dalam 10-15 minit jumpa seorang lagi. Itu yang dua hal, semua tu kawan-kawan saya. Kita pakat ni. Jap. Kau nampak kurus Kau ni, iya betul. Sampai orang ketiga cakap, kau nampak kurus Ya ke? Sampai orang kelima, kau nampak kurus Adalah sikit. Dia dah mula terima tau. Yang sampai orang yang ketujuh, kau nampak kurus takkan kau berperasan kata. Sampai saya orang yang terakhir, saya yang last kali dia buat kesimpulan. Jap, stay. Kau nampak kurus nanti aku ajar kau cara ni. Siap nak ajar tau. Itu sebab kita kena banyak gunakan perkataan yang positif supaya orang pun dia jadi percaya pada diri dia. Awak boleh punya, jangan risau. Boleh punya, jangan risau lah, tak ada hal lah. Besok aku di interview lah. Takut lah nanti apa soalan dia tanya Alah, soalan simple je lah. Kau jangan takut lah. Tak ada benda pun. Betul ke aku nervous. Nervous tu biasa. Relax je. Okay, tenang. Relax je. Nampak? Kita akan tenang. Cakap benda-benda yang positif. Kalau tak percaya pada diri sendiri dan tak berani berubah, memang kita tak akan boleh berubah. Percaya pada diri. Kalau kita tak percaya pada diri kita, sampai bila-bila pun kita tak boleh berubah. Yang kedua, maafkan diri sendiri atas kesilapan lalu. Kita mungkin pernah buat silap. Aku rasa aku tak boleh berubah lah. Aku tak ni. Macam contoh kita tengok kisah-kisah banduan kan. Kisah-kisah banduan. Kita tengok banduan tu kadang. Kenapa dia, bila dia tak boleh maafkan diri dia, dia keluar lebih lah lagi. Kalau dia maaf, dia rasa dia memang akan jadi jahat sepanjang hidup dia. Maka bila dia jadi jahat, orang lagi lah akan kutuk dia, akan hina dia. Dan menyebabkan akhirnya satu stigma masyarakat, banduan takkan boleh jadi baik. Sedangkan ramai je banduan kat luar sana yang boleh berubah jadi baik. Ada satu kisah banduan lah yang menyentuh hati saya lah. Salah satu banduan ni, saya dapat tahu cerita ni daripada kaunselor penjara. Kaunselor penjara ni share dengan saya dengar pun sedih. Dia kata, saya selama ni nasihatkan orang Ustaz, tapi saya tak pernah lah. Hati saya pun koyak, saya sendiri tak boleh tahan, saya sendiri menangis. Kenapa? Adalah satu banduan ni, dia dituduh membunuh. Yang mana kebetulan ada DNA dia pada mangsa. Tapi dia tak buat. Dia kata dia tak buat. Biasalah orang kadang-kadang dah di penjara ni memang cakap tak buat saja. So dalam tempoh dia dipenjarakan tu, dia buat rayuan. Merayu sebab dia dihukum gantung sampai mati. So dia buat rayuan. Sampai mahkamah rayuan tak lepas. Sampai mahkamah persekutuan pun tak lepas. So dalam tempoh 10 ke 15 tahun yang dia dipenjarakan tu, dia sempat mengislamkan kira-kira 20 orang banduan yang lain. Kemudian ketika hari terakhir, dia jadi banduan terakhir. Maknanya esoknya dia akan dihukum gantung. Masa itulah yang kaunselor ni kata dia tak tahan tengok. Dia pegang anak-anak dia. Dia cakap, hari ni ayah last tau dengan kamu semua. Besok ayah dah tak ada. Tolong jaga mak baik-baik ya. Jaga mak baik-baik. Belajar rajin-rajin. Jangan sakitkan hati mak. Faham? Menangislah anak dia dengan isteri dia menangis. Jadi kaunselor ni keluarlah, dia rasa selama ni dia kuat, tapi bila tengok tu tak kuat lah. Dan sebelum nak digantung esoknya tu, dia pegang tangan imam dengan kaunselor ni. Besok imam tu akan mandikan jenazah dia. Dia pegang tangan imam tu, dia pegang tangan kaunselor tu. Saya nak beritahu pada Tuan Haji dengan Tuan Imam, saya nak beritahu satu perkara. Saya insya-Allah saya dah jadi baik. Jangan kasar-kasar ya uruskan jenazah saya, dia kata. Jangan kasar-kasar tau. Dan saya nak buat pengakuan ni di hadapan dua-dua orang yang terakhir saya jumpa ni. Saya dah buat pengakuan yang saya tak buat pun apa yang dituduh ni, tapi saya terima. Bayangkan dia menjadi kambing hitam lah, dituduh. Dia tak tahu macam mana, mungkin dia terlanggar ke orang tu sampai DNA dia ada. Dan itulah orang tu, saya tak nak sebut kes tu. Nanti kan you all pergi cek pula kes tu. Dah jadi pula saya menghina mahkamah. Seolah-olah saya tidak bersetuju dengan keputusan mahkamah. Tapi itulah ayat terakhir daripada dia. Ayat terakhir daripada dia, saya tak buat apa yang orang tuduh ni. Saya memang tak ayahnya, tapi saya terima, saya redha. Mudah-mudahan tempat saya lebih baik lepas ni. Dia kata tu lah. Kan? Jadi, maafkan diri kita. Kita buat salah. Semua buat salah. Nabi sebut, Prophet Muhammad sebut, kata, manusia ini berdosa. Sesungguhnya manusia itu berdosa, dan sebaik-baik manusia berdosa, bertaubat kepada Allah. Minta ampun dengan Allah banyak-banyak.
Yang ketiga, dalam nak berubah, maafkan juga orang lain. Maafkan orang lain. Kita pun tak sempurna. Jangan, kita nak berubah, nak pergi lebih jauh ni, jangan sibuk mengingat kesalahan orang lain. Jangan. Sudahlah, dia tu pun sama. Dia tu dulu macam ni, dia ni macam ni. Dia tak boleh pakai ni, tak boleh pakai. Semua orang tak elok. Sudahnya dia seorang je elok. Tak. Kita semua ada kesilapan dan ada kekurangan kita. Kita tak tahu, rupanya dia dah 10 tahun dah tak jumpa dengan kita. Kita ingatkan dia memang pindah pergi tempat lain tu ada hal ke apa semua. Rupanya dia tak puas hati dengan kita. Kita pun tahu. Salah faham aja rupanya. Sebab dulu kita pernah bergurau dia. Kita gurau dengan dia. Dia ingat betul-betul marah. Contohnya lah. Kadang-kadang benda-benda yang tak ada apa-apa. Kadang-kadang. Ya? Macam orang lelaki ni dia simple je. Kalau ada sebab pergaduhan suami isteri. Orang lelaki dia tak suka memanjang-manjangkan isu. Ya? Kalau gaduh dah. Okay. Salah I. Okay, fine. Salah I. Drama sangat macam tu kan. Salah I. Okay, salah I. I mengaku salah I. Okay, fine. Dah. Puas hati. Perempuan tak. Dia tak akan benarkan benda tu berakhir di situ. Okey lah, memang salah I atau salah I. Tapi you tahu kan kenapa I buat benda ni? Nak juga explain kenapa kau buat benda tu. Tak payah. Nah, macam tu lah kiranya. Kan? Jangan jadi orang yang pentingkan diri sendiri. Lepas maafkan diri sendiri, pastikan kita maafkan juga semua orang yang pernah buat salah kat kita. Maafkan. Baru kita boleh move on. Kita melayan orang-orang yang ada masalah ni. Sudahnya dengan kita tak boleh pergi ke mana. Masih lagi hidup dengan bayangan orang-orang tertentu. Tak payah. Banyak lagi benda yang kita nak achieve. Bila kita berdendam, kita akan melemahkan diri kita. Seolah-olah ada some sort of energy yang negatif dalam diri kita yang melekat, menyebabkan kita nanti tak boleh nak berubah. Kita tak boleh jadi lebih baik lagi. Macam saya lah jadi penceramah ni. Kan? Saya diam-diam tak diam. Saya dulu first appear dekat TV Al-Hijrah pada tahun 2015. Kan? 2015. Jadi sebenarnya dia tanya saya, Ustaz biasa keluar TV belum? Keluar TV selalu, nak masuk tak muat, saya kata. Saya kata macam tu, saya buat kakak macam tu lah kan. Tapi nak bertahan tu, menjadi penceramah ni, satu je. Jangan layan. Apa orang cakap, peduli lah. Orang cakap dia tak betul, kita maafkan je lah. Kesian. Dah lah kau pergi jalan lah. Apa benda pun. Tak payahlah dengan buang masa dia ni. Kadang ada orang macam tu. Group haters. Dia minat penceramah tertentu. Maka dia ambil keputusan untuk benci penceramah ni. So nak buat macam mana? Kan? So kita buang benda tu. Kalau kita, kenapalah dia kutuk aku macam ni? Apa masalah dia? Awak ni kenapa? Kita berbalas pula dengan dia. Sebab ada penceramah yang gemar melayan dekat media sosial. Bila dia melayan kat media sosial, sudahnya jadi dendam dan sebagainya. Kita tak nak macam tu. Biarkan. Orang nak cakap lah. Orang nak, kadang-kadang ada orang tu pula, boleh saya tak cakap dengan awak? Boleh tak? Saya ada benda tak puas hati dengan awak ni. Okey, ada apa-apa yang boleh kami bantu? Jadi jawapan automatik. Automatik. Awak ni siapa? Awak ni bukan Samsul Debat ke? Kami ni daripada pihak admin. Ada apa-apa boleh kami bantu? Kenalah macam tu. Terpaksa kan. Buat apa kita nak layan orang macam tu? Kan? Sekarang ni yang terbaru, teknologi dekat dalam WhatsApp sekarang ni, kita left group pun orang tak perasan. Perasan tak? Tak perasan. Kerana kan sama ni left group. Asal orang tak tanya? Aku tak left. Aku left, kenapa orang tak tanya? Sebab dia tak ada lagi dah. Samsul Debat left, tak ada lagi dah. Dia takkan keluar. Itu sebab bila kau left group, orang tak tahu pun kau dah left. Dalam group tu ada 50-60 orang. Yang terbaru sekarang tak ada dia. Ada seorang menteri dulu. Ada seorang menteri. Saya tak nak sebutlah nama dia siapa. Tapi menteri tu, waktu dia jadi menteri, orang buat grup. Grup Kami Benci nama menteri tu. Grup Kami Benci. Dia letak nama menteri tu dan menteri tu ada dalam tu. Saya akan beritahu Cik Fakrul selepas ceramah ni. Siapa nama dia. Masalahnya 3 kali menteri tu left group tu, orang add dia balik. Kau bayang dah lah group tu purposely memang nak kutuk dia. Kita syukurlah orang benci kita tak ada sampai buat grup dan masukkan kita dalam grup tu. Dia sampai buat grup. Kamu tengok ni Samsul, tengok lah nama saya, nampak tak? Grup Kami Benci, nama dia. Tengok. Saya dah 3 kali dah left group ni. Dia masuk lagi saya nama ni. Sudahnya saya kata biarlah, kata dia kan. Nak bantai-bantai. Siapa lah agaknya ya. Siapa yang dapat mereka dengan tepat.
Kita akan sediakan hadiah yang terbaik. Apakah hadiahnya? Jangan ke mana-mana. Jumpa lagi selepas ini. Macam dalam TV dah. Macam tu lah. Tapi memang ada orang sampai macam tu. Kan? Lepas tu belum cerita lagi. Jangan cerita Cik Fakrul kan. Pihak pengurusan kan. Apa JKIM apa? JKIM kan buat grup. Bos pun ada dalam tu. Dan ada grup pengurusan. Bos ada dalam tu. Jangan risau. Bos-bos kena tahu. Dia akan wujudkan satu grup lagi untuk bincangkan apa yang dah diputuskan dalam grup tu. Itu yang hebatnya tu. Itu dia kutuk-kutuk bos tu. Sudahlah bos dia boleh jalan lah, pergilah apa benda dia main suruh je kita. Terlupa pula dia termasuk dalam grup satu lagi. Grup yang ada bos tu, kelang kabut dan memadam. Dulu tak mana boleh padam dulu. Dulu kan tak boleh padam. Jadi apa nak buat? Termasuk. Masuklah artikel lepas panjang tu. Seorang yang jujur itu adalah orang yang dah. Dengan harapan bos tak scroll sampai ke atas kan. Macam tu lah. Buang, dendam kena buang. Dendam dalam hati kita kena buang. Kita nak berubah ni, pertama buang tamak. Buang tamak. Kongsi tak apa. Ingat tuan perempuan. Jangan tamak, kongsi tak apa. Faham? Orang perempuan faham tak? Tak, dia beza faham dengan setuju. Saya tanya balik. Faham ke tak faham? Faham. Okey, setuju tak? Pak. Macam itulah degilnya orang perempuan. Sedangkan aku tak sebut pun apa maksud dia. Sebenarnya maksud dia, kita jangan tamak, kongsi tak apa. Benda-benda baik, share dengan orang. Macam maklumat hari ni, ceramah ni, share. Itu sebesar orang perempuan, jangan simpan sendiri. Tengok. Berdosa tak kau tuduh tadi? Nampak tu. Jangan tamak, kongsi tak apa. Faham tak faham? Saya tanya, faham tak? Orang perempuan, faham tak? Faham. Setuju tak? Tak. Nampak tu? 2 kali dah ulang tu. Nampak tu? Macam tu lah tahap dia kan. Yelah. Saya tak cakap kongsi suami. Saya kata kongsi apa? Kongsi maklumat. Kalau ada duit lebih, share dengan orang. Sedekah. Yang kedua, kita jangan sombong dalam hidup ni. Sombong tak ke mana? Saya tengok tadi Cik Fakrul datang jumpa saya, dia still lagi humble dia. Atau bahasa bakunya humbler. Dia jumpa Ustaz, hari ni last day lah dia dengan baju sama semua, tak ada beza. Kalau dia duduk lelek sebelah kita tak tahu apa pangkat dia tinggi kan. Macam saya ni pun nampak macam ni, kadang ada kat orang tak perasan. Tu tadi panggil nama pelakon tu. Ada sekali tu saya balik daripada Kuching, ada seorang budak duduk sebelah saya. Lepas tu ada mungkin mak dia lah, perempuan tu, mak dia lah duduk sebelah tu. Saya tahulah tu mak dia. Naik flight daripada Kuching nak balik ke Penanjung KL, ingat pagi tu. Lepas tu saya budak tu yang jadi geram saya. Geram agak budak, bukan geram, comel budak tu kan. Budak jas 1 jas 2 je tu. Dia panggil pramugari tu. Fresh orange. Dahsyat budak tu. Lepas tu apple, lepas tu kacang. Saya tengok kecil besar ya budak ni. Sebab dia duduk tengah. Lepas tu saya tanya, dia sekolah mana? Sebab dia pakai uniform sekolah tu. Dia sekolah rendah tahfiz dekat Kota Kemuning, Shah Alam. Oh ya ke? Wah, dia sekolah tahfiz Yang mak dia tu sebelah tu buat tidur tu Dia kata sekolah tahfiz Adik banyak dah hafal agaknya Baru juzuk 28. Juzuk 28. Tapi dari belakang dia kata. Tak kisahlah kalau dari belakang pun, hebat lah kan. 30, 29, 28 hebat lah dia. Lepas tu adik buat apa pergi daripada Sarawak ni, buat apa? Saja tengok ayah tengah sibuk siapkan projek Pen Borneo. Oh, dia cakap macam tu. Mana ayah dia terlibat kat projek buat jalan Pen Borneo. Dia kata lepas tu, "Acik ni siapa?" Dia tanya saya. "Acik ni siapa?" Saya pun pandang, "Tak kenal ke?" Kata kan. "Tak kenal ke?" "Siapa?" Dia kata. Saya pun tanya, "Kenal tak Samsul Bat?" "Kenal tu kenal lah, tapi taklah kenal sangat." Dia kata macam tu. Mak saya tak suka Samsul Bat ni. Lepas tu mak dia, saya nampak lah mak dia macam cubit dia kan. Sebab mak dia mungkin dah tahu dah aku Samsul Bat tu. Oh ya ke? Budak tu jujur je kan. Saya pun cakap, "Adik, ni lah Samsul Bat." "Ya ke?" Dia pandang macam tu. Tu cakap tadi tu. Cakap siang pandang-pandang kan. Budak tu. Macam saya ceramah dekat Ijuk tu kan, kat Masjid Ijuk tu, saya gemar bila sampai kat masjid saya tak terus pergi ceramah. Saya relax dulu.
Saya relax dulu, saya tengok. Saya masa tu naik Azia parking. Parking tak parking kat parking macam mana? Parking biasa. Tengok dah maghrib. Orang azan maghrib. Lepas tu saya tunggu orang iqamat. Bila orang iqamat, baru saya masuk. Saya masuk, saya semayang kat belakang. Senang nak jamak. Belakang. Lepas tu dah habis aku bagi salam. Pakcik sebelah tu. Penjamah belum sampai lagi. Aku risaulah. Aku salah masjid ke apa? Saya tanya lah pencamahnya siapa? Samsul Debat. Sudah, dia tak kenal aku siapa. Saya baru nak cakap, saya lah Samsul Debat. Tak sempat cakap, dia sambung lagi. Semenjak keluar TV ni, lambat sampainya. Dia membalun aku tepat-tepat, kau tahu. Langsung diam aku tak berani cakap apa. Aku diam je. Lepas tu, JK Masjid nak start tu, dia nampak saya. Saya pun salam pakcik dia. Pakcik, saya ke depan dulu saya nak ceramah. Dia pun pandang. Saya pergi sampai dekat meja kuliah tu, saya duduk kan, saya tengok pakcik tu dah tak ada. Malu betul pakcik tu, aku rasa lah. Macam tu lah kan. Macam tu lah. Jadi, itulah. Yang ketiga tu saya kata tadi. Jangan tamak, jangan sombong. Tak ada apa pun. Nak sombong dengan apa? Nak sombong dengan apa? Kedudukan sampai masa pencen. Betul? Saya dah dekat pesara, pencen. Sampai masanya kita, berapa lama nak ceramah? Samsul Debat. Dah lama. Mungkin depan ni ada nama lain pula. Samsul Debab, Samsul Debik, Samsul Debu. Mungkin macam tu. Pelakon. Dulu pelakon watak hero kot. Tiba-tiba dia jadi bapak dah. Pelakon watak jadi mak dah. Iya. Tiba-tiba dah jadi mak dah. Pondok Bok satu, Pondok Bok dua. Tidak tahu. Aku heran betul lah raya Melayu ni. Sedih je. Manjang-manjang mati je malam raya. Heran betul aku. Aku tengok drama Cina ni, drama Cina kongsi ni, malam tu happy tu. Happy dia ending. Tak boleh kau buat happy ending. Masa tu lah kau nak terjatuh masuk dalam dodol, geram betul aku tengok. Banyak lagi cara mati. Kau tak ada malam raya mati. Orang dah happy pagi raya ni. Kan? Tu kadang tahulah. Dah lah tahun ni ramai orang marah. Yang marah tu pun tak beragak-beragak bila boleh cakap tu. Pastikan umum awal bila raya sebenarnya. Kau ingat apa? Kau paksa anak bulan tu keluar tengah bulan tu. Nak mampus orang ni. Orang yang bercakap tu sekali pun tak pernah tengok anak bulan. Dia simple je. Kadang 29 balai cerap tu, kalau satu balai nampak jadilah, raya lah besok semua tu. Pernah tengok anak bulan? Saya tanya. Pernah tengok tak? Tak pernah. Yang kau tahu, tengok kalender kuda. Raya tahun ni Sabtu confident ni. Rupanya bila saya tanya jiran saya, dia masuk balai cerap, dia pergi dekat pejabat mufti tu kan, rupanya kita asah pensel tajam-tajam, paling tajam, buat satu line macam ni, lengkok macam ni. Macam tu lah rupanya anak bulan. Nipis, halus dan sekejap saja. Kita tahu lah, rumah cepat. Dia marah sebab tahun lepas tu tak tepat. Dia ingat lusa, rupanya malam tu dapat tahu dah raya. Lomang tinggal buluh je. Kan? Macam tu lah. Itulah dia. Dan begitu juga, jangan kita sombong dengan apa yang kita ada. Penyanyi hebat macam mana pun, sampai masanya minta nyawa nak nyanyi lagu sendiri. Masuk Gegar Vaganza tak boleh nyanyi lagu sendiri macam. Dulu dia tarik note dia sampai ke langit. Kalau dia paksa juga, dengan dia ke langit. Saya jumpa dengan penyanyi Datuk Nora kan? Datuk Nora di persimpangan dilema. Masa berlalu. Tu kan? Saya jumpa dia lah. Dia cakap, Ustaz, sebenarnya bila kita dah meningkat usia, kita kena adjust note kita tersesuai dengan kemampuan suara kita. Patutlah nyanyi okey. Dia dah ubah sikit range itu. Tu dia. So, jangan nak sombong-sombong hidup kita ni. Kan? Hidup kita hebat mana pun kita perlukan orang lain. Betul tak? Mana boleh dengan ini saya umumkan semua dalam dewan ni semua jadi CEO. Nak mati. Mana boleh kan? Saya jadikan semua ni jadi bos. Mana boleh? Mesti ada orang bawah juga. Kan? Pakar bedah. Mana boleh bedah diri sendiri? Dia tengok pakar bedah diri sendiri. Dia pakar bedah nombor 1. Ubat bius. Aduh. Skapal. Sini pun tak ada. Jangan bohong lah. Doktor gigi boleh cabut gigi sendiri. Melainkan kes terpencil Mr. Bean. Itu pun tak boleh pakai. Betul tak? Jangankan hidup, kita tak boleh hidup sendiri. Mati pun tak mandi sendiri.
Ada orang mati mandi sendiri. Bak sendiri gayung tu. Lari orang kampung macam mana. Punya sombong ni. Tak apa kau kapankan aku. Tahulah aku golek-golek sendiri masuk kubur. Jangan nak menipu lah. Tak ada kan. So jangan sombong-sombong. Jangan sombong-sombong. So tadi tu saya ambil lah. Layan lah ambil gambar. Dengan orang ambil. Selagi boleh ambil lah. Tu saya teringat dekat Mersing tu. Seorang pakcik tu. Ustaz kita selfie boleh Ustaz? Tu menyebabkan saya tersedar lah. Boleh saya selfie dengan Ustaz? Boleh? Boleh. Dia tarik saya. Dia keluar tapak tangan. Ustaz tengok Ustaz. Semua tengok tapak tangan. Ustaz, saya simpan dalam hati Ustaz. Fasafah. Kau ambil gambar sampai masa dalam phone tu kena format. Dia kata. Tapi kalau ambil simpan dalam hati Ustaz, ingat sampai mati. Fasafah. Dia kata. Ya, sekarang ni media sosial. Hari ni keluar berita kan dekat dalam Sinar ke dalam Utusan dia keluar. 28.6% rakyat Malaysia jadi hamba media sosial. Hari ni. Hamba media sosial. Dia mesti kena tengok. Mesti kena. Tu saya masa duduk kat pesantren dekat Johor Bahru kat Indonesia, saya lega dan happy. Handphone pun kena ambil. HP-nya disimpan, Pak. Dia ambil HP. Tak ada dah nak tengok update siapa send message kita. Tak ada. Handphone simpan. Bayangkan. Macam tu lah. Nak sombong-sombong dengan apa? Tak ke mana pun kita. Kan? Dan kemudian selain daripada sombong, buang juga satu lagi perkara yang tak baik dalam hati kita. Buang dengki. Dengki bahasa Melayu. Bahasa Arabnya hasad. Punya teruk di Malaysia ni. Dua-dua pakai. Hasad, dengki. Jangan dengki dengan orang lah. Sudah lah. Dengki samalah artinya mempersoalkan apa yang Tuhan dah tentukan untuk orang lain. Tu buat saya kata, saya tengok sekarang ni orang dengan handphone, dengan apa semua, tak puas hati dengan orang. Kita yang dedahkan benda tu. Kenapa? Apa pentingnya? Orang perempuan, apa pentingnya kau nak share semua benda kat dalam media sosial? Kan? Kita mengundang penyakit ain tau. Pegang tangan dekat handbrake kereta. Ambil gambar. Send. Oh, kau membahagiakanku. Perlu ke? Dulu kita ambil gambar zaman Kodak, Fuji dulu. Kan? Ambil gambar. Lepas kita dah cuci, kau tampal kat papan kenyataan masjid biar semua orang tengok ke? Tak ada kan? Semua masuk dalam album, simpan sendiri. Tapi memanglah saya tengok sekarang makcik yang tua tu pun, ya Allah. Saya pergi kat Kelantan, kat Gua Musang, ada satu masjid tu. Bukan semua tempat macam tu sebenarnya. Bila bergambar, saya macam ni lah, makcik ambil gambar, ambil apa boleh? Boleh. Tak salah, boleh kata. Saya macam ni lah. Makcik tu daripada dalam telekung. Aku tu terperanjat tu. Oh, jangan main-main. Dia pun ikut trend tau. Dekat rompen tu lagi pula. Tengah-tengah ambil gambar ni, dia duduk, lelaki duduk, perempuan berdiri belakang. Yang makcik seorang tu tiba bersuara. Free size. Aku pun tanya, kenapa pula free size lah makcik? Alah yang macam ni tu lah, itu freestyle makcik. Tapi dia confident. Yang seorang yang badan besar depan tu terasa betul. Bublak. Kan? Okey, jadi buang tiga-tiga tu. Kemudian yang keempat, apa yang perlu ada? Jangan heboh-hebohkan pada orang tentang kita nak berubah. Nak pula bab diet. Kau dah berubah, aku dah diet. Kerana yang paling aku menyampah tu, kau dah elok-elok kurus, kau sibuk cakap dengan orang. Kan ada diet lah, aku sepak orang, kau tahulah. Marah orang kan. Kan nak diet lah, jangan cerita dengan orang, kau diam je, kontrol. Kau diet ke apa? Tak adalah, makan dah tadi. Macam tu, cover je. Betul. Sebenarnya memang saya sendiri pun hari tu, masa sebelum puasa itu, perut dah macam temikai dah. Lepas tu orang edit gambar saya dekat TikTok tu, kan daripada besar ni kecil sudah tengok muka dah bulat penuh macam tu. Kenapa muka aku macam tu? Tu saya dah mula kontrol makan. Kena kontrol makan. Sebab saya jumpa doktor kata, memang bila umur 40 tahun, dah masuk 40 tahun ni, ya Allah, metabolism badan kita dah rendah dah. Kita dah tak boleh dah. Dulu lain. Dulu kita makan banyak macam mana pun, kita kerja kuat. Sekarang makan ni menjala macam tu.
Jadi kena stop dah. Nasi, gula, susu, tepung. Kena stop. Nasi, gula, susu, tepung. Paling susah nasi. Nasi ni, dia paling susah 2 minggu je. Lepas 2 minggu dah okey lah. Gula, susu, tepung kena stop. Benda-benda putih ni, 4 benda putih. Nasi yang paling susah. Saya last ambil nasi malam tadi lah. Masa sedap pernah lah lauk sawi midin kan. Pucuk midin tu, sedap betul kan. Saya baru nak start lah ni. 2 minggu ni yang susah. Betul susah. Tapi betul, kalau betul saya dulu masa saya mula-mula dengan TV Hijrah, dia bayar saya punya sesi pergi ke gymnasium 12 sesi. Saya sempat pergi 5 sesi je. Masa pergi sesi tu, ada instruktor buat ni. Belum lagi buat yang teruk. Nak keluar tau benda kita makan. Rupanya pagi memang kita jangan makan benda berat-berat. Pagi saya dah potong siap-siap salad ni, saya bagi ni. Tips ni kat semua ni. Pagi potong, kita memang dah potong siap-siap. Salad dengan apple hijau. Cuba apple hijau tu dimasam. Gaulkan dengan salad tu. Kita masukkan, packing kan. Masuk dalam fridge. So pagi ambil 1 pack tu, makan. Minum pun minum air suam je. Nak minum air manis boleh lah. Tu lah sekali pagi boleh minum. Macam saya stop terus. Kemudian pukul 10, makan pisang. 2 biji tau. Bukan 2 tandan, 2 biji. Kalau 2 tandan tu dah konan borok dah kau tahu. Dia 2 biji sahaja. Untuk bagi tenaga. Pukul 12, masuk gym. Masuk gym sampai pukul 2. Lanyaklah kita ni. Keluar macam orang patang bersalin weh. Tentu lah. Betul. Memang parah. Sebab kita tak biasa exercise sekali buat. Tapi hari kedua dah okey. Nak masuk bilik air pun azab tu. Yang kita nak mandi kan. Tapi lepas hari ketiga, keempat dah okey dah. Lepas tu, petang pukul 2 sampai pukul 6, kita makan ayam dengan ikan yang dibakar sahaja. Kalau boleh, dibakar dengan minyak zaitun. Bukan pakai minyak masak biasa. Malam kau lapar jugalah. Kita makan buah yang dapat lepas ceramah tu. Tapi tahun ni saya ceramah kan. Saya pergi, baru ni saya turun dekat Sibu. Saya ceramah dekat JKR. Kan, dia bagi aku frame ayat paling besar sekali. Kemudian saya pergi ke Balingian. Saya pergi ke Bekenu. Saya pergi ke Mukah. Kan? Pak Mukah, saya pergi ke Bintulu. Memang dapat hadiah besar-besar. Lepas ni saya kata, di Sarawak, bagi hadiah sekali dengan envelope duit luggage. Kan aku pun mikir, ada tu bagi, habis pedang orang Iban pun dia baginya. Ada kan nampak dalam frame tu kan. Tapi saya alhamdulillah lah manage buat balik. Saya sangkutkan letak kat pejabat, memang cantik lah. Cantik lah. Tapi hadiah di sini memang tak pernah mengecewakan. Betul, dia unik kan, semua kan. Betul. Tak, saya tak cerita duit tau, saya cerita barang. Jangan salah faham tau. Macam itulah. Jadi nak berubah jangan heboh-heboh dengan orang. Kita simpan untuk diri kita. Tu matlamat sebab kita cakap ke dia, aku nak berubah, aku nak jadi baik, aku nak jadi baik. Aku tak nak mengumpat lagi, Aku nak ni, aku nak fikir pasal aku. Aku nak berjaya. Macam tu. Kemudian begitu juga belajar untuk memberi, bukan hanya menerima. Nak bahagia, banyakkan memberi pada menerima. Kita nak berubah, bagi. Bukan menerima saja. Dalam rumah tangga pun macam tu. Nak bahagia, banyakkan memberi. Orang lelaki, dia bahagia bila dia memberi. Bukan menerima. Tapi mahu perempuan macam tu. Belajar memberi. Sebab dia beri macam-macam. Lagi macam-macam kau bagi, lagi macam-macam lelaki nak bagi kat kita. Betul. Orang perempuan, saya tak bahagia, hidup saya macam ini. Orang lain pergi shopping dekat sana sini. Awak bawa saya shopping dekat pasar raya yang tak ada orang. Baguslah kau pergi pasar raya pun nak tengok orang buat apa. Baguslah. Kan saya sekarang kan suami bagi dah duit belanja. Nah, pergi. Betul tak? Bila suami dia, sayang ni abang bagi duit belanja. Abang, susah aja, tak susah mana pun. Tapi kadang-kadang ramai juga lelaki yang mengadu dekat saya, dia menderita tau, terutama dalam bilik menderita. Sebab walaupun dia nampak garang, dia hebat, tapi kadang
Dia susah nak dapat benda yang dia nak dalam bilik tu. Saya tak nak detailkan lah. Macam minta sedekah. Bayang macam minta sedekah tu. Kesian betul. Ada yang confuse lagi Ada yang confuse tak nak faham Saya tak nak detailkan Saya tak nak detailkan. Orang perempuan kadang dia fikir dia ada hak untuk boleh ke tak boleh. Janganlah, penatlah, besok lah, lain kali lah, alah pening lah, bau mulut, alah. Macam-macam man. Kan Prophet Muhammad dah pesan, layanlah suami kamu walau di belakang unta sekalipun. Tapi janganlah sesaja kau cari belakang unta. Maksudnya tu, dalam apa juga kalau suami kata, on tak on? On! Suami merayu, Allahu Akbar. Kadang adalah dengan ini saya merujuk kepada perkara tersebut di atas. Buat surat ni. Saya memohon agar satu segmen bersamamu dilaksanakan mulai jam 9.30 malam sehinggalah sebelum tengah malam. Besarlah harapan saya sekiranya pihak puan dapat memberi jawapan segera bagi permohonan ini. Dan besarlah kemauan saya agar permohonan ini dapat diluluskan. Untuk makluman pihak puan, sekiranya permohonan ini tidak diluluskan, saya bimbang akan mengundang malapetaka dan huru-hara dalam rumah tangga kita. Segala kerjasama dan jawapan segera pihak puan, saya dahului dengan jutaan terima kasih. Yang benar suamimu. Kau tahu dia minit apa kat surat tu? Akan dipertimbangkan. Kuasam tak kuasam? Minit situ, lulus. Macam tu. Belum minta dah bagi. Macam. Abang nak keluar sikit lah dengan member bang. Jangan lambat tau. Malam ni. Macam tu. Tak jadilah bang keluar malam ni. Macam tu. Iya, kesian. Lepas tu pakai kod. Jangan cakap pakai kod rahsia. Jangan cakap direct. Yang malam ni jom kita tut. Anak astagfirullahalazim. Anak ni. Pakai kod rahsia. Tanya abang-abang polis, tanya abang askar, pakai kod MOS. Yang, apa dia? Isteri menjawab, terut, okey. Kalau boleh. Kalau boleh kan. Tak, banyakkan memberi. Poin dia, banyakkan memberi pada menerima. Kita akan happy. Macam mak ayah kita kan. Kita bagi. Itu sebab mak ayah, dia bagi ke anak dia dengan satu harapan, satu hari nanti, bila dia dah tak terdaya, anak dia akan cuba pula bagi apa yang terdaya. Macam itulah. Itu sebabnya seorang mak ayah jangan hina anak-anak. Dah lah kau bodoh, kau tak pandai macam abang kau, seorang ni engineer, seorang lawyer, seorang doktor. Kau menyusahkan aku je kat rumah ni. Rupa-rupanya yang kat rumah tu lah yang bela mak ayah tu bila sakit. Kan? Maknya kena stroke dah. Mak ayah dia dua-dua stroke. Cakap pun dah tak jelas. Tapi dia faham. Ya mak, sabar. Anak tu faham. Mak nak apa? Dia nak jambu batu. Kau bayangkan. Kau pun tak faham kan? Dia faham tu jambu batu. Ya, jambu batu mak. Yalah, nanti saya carilah jambu batu. Tapi susah nak je. Ya. Siap mengasam sekali. Dia kata. Bayangkan. Kadang-kadang kita kutuk-kutuk, kita apa, rupanya itulah yang terbaik. Kan? Kita tak tahu. Suami pun macam tu. Banyak akan memberi. Balik rumah nampak isteri ni tengah basuh pinggan, pegang tangan dia. Sayang. Pergi masuk dalam mandi, biar abang sambung. Sambung. Cuci pinggan dengan baju kuning lagi. Siap nama tu Asfar. Contoh. Kan? Basuh. Saya nak tanya perempuan, happy tak kalau suami macam tu cakap? Happy tak? Happy. Walaupun tu lah sekali dalam 365 hari tu, dia rasa happy sangat. Ataupun suami ni balik, yang nah, ambil ni voucher spa ni, pergi hari Ahad ni, pergi for me time untuk you, pergilah. Abang, habis anak kita siapa nak jaga? Anak abang jaga. Pergi je. Okey, nanti cuci rambut, massage, pedicure, manicure.
You rest. Abang. Aku belum habis lagi lah. Kau cakap kau nak tak macam tu? Kau cakap. Kan? Jadi dia kata, nyusahkan abang tak susah mana pun. Abang booking aja, kau bayarlah sendiri. Kau ajar lelaki dia. Sampai kata abang, tak adalah. Abang dah ni dah. Abang dah bayar dah. Pergi je. Makasih tau abang. I love you. Love you too. Iya. Macam tu happy kan. Kadang suami balik tu memberi. Janganlah tanya. Kadang, ya Allah, suami pukul 5 sampai ke rumah. Kau boleh tanya, baru balik. Apa punya soalan kau tanya tu? Baru balik bang. Dia memang baru balik. Kenapa kau tanya lagi? Tu sebab orang lelaki malas nak jawab. Tu kata, dia malas. Tu yang geram tu baru lepas kena marah dengan bos pula. Balik kau tanya lagi. Baru balik bang. Tak, baru nak pergi buta. Bang. Kau tanya lagi buat apa? Dia memang baru balik. Abang nak minum apa bang? Kau dah kahwin berapa tahun? 10 tahun, 15 tahun. Kau tak tahu ke dia suka minum air apa? Tanya kawan-kawan Cik Fakrul. Cik Fakrul suka minum air apa? Yang sebelah, dia suka minum air apa? Air apa? Kopi. Dia kopi macam mana dia nak? Ha? Nescafe Gone? Apa yang Gone? Oh ya ke? Nescafe O? Gold. Oh, iya ke? Tengok. Betul. Cik Fakrul betul. Nampak? Orang yang duduk kerja pun tahu. Ni kau tanya, abang nak minum apa? Tu yang lelaki marah tu. Kau ambil racun tikus apa dekat dapur tu. Kau bawa keluar, kau hidang. Aku mati lagi baik tu. Yang awak ni marah. Kenapa dia marah? Cubalah kalau balik suami, abang. Tengok abang pun tahu. Mesti abang penat kan? Abang, sorry lah, saya pun penat kerja juga. Melur untuk Firdaus 2. Abang. Aku tahu tajuk aja, aku tak tengok. Abang, tengok abang pun tahu. Mesti abang penat kan? Tengok muka abang pun tahu penat. Sayang, tadi memang abang penat. Tapi boleh tengok wajah isteri abang. Hilang penat abang. Abang lapar Sayang, tadi memang lapar. Tapi bila tengok muka isteri abang, hilang lapar. Abang macam tahu saya tak masak ni. Kau tak masak? Apa? Kau tak masak? Woi, terbakar weh. Tak adalah, dah masak lah abang ni. Gurau je. Abang tak. Macam tu lah, memberi. Suami balik, ya. Abang balik kuih untuk kita makan bersama. Kuih ni kuih lambang kasih sayang kita. Mana ada kuih lambang kasih sayang? Abang ni ada je. Kuih apa abang buat tu? Kuih kapel. Kuih kapel? Mana ada kuih kapel? Cuba tengok dalam tu. Kuih cakui. Cakui kan kapel tu kan, kapel. Kuih. Kau pun baru tahu kan? Itulah. Orang yang tak tahu. Kan? Itulah. Banyakkan memberi daripada menerima. Belajar memberi. Beri, kita akan bahagia. Kemudian, cara untuk berubah, banyakkan mendengar nasihat daripada orang. Nak berubah, macam ni. Tak boleh macam tu. Macam ni. Dengar nasihat daripada orang. Kemudian, terima kesalahan itu, jangan tuduh orang lain. Bila orang cakap, awak tak boleh macam ni. Kalau awak nak ni, awak kena macam ni. Kena terima. Sebab kita dalam proses nak berubah ni. Kena terima. Minta maaf Yang ni bukan salah saya. Itu salah dia. Ni file ni pun saya tak tahu kenapa atas meja saya ni. Itu salahkan dia. Dia yang letak sini. Kenapa kau letak sini? Saya diarahkan. Saya letak di situ. Tanya orang yang mengarahkan. Salahkan orang tu pula. Ceritanya sama lah macam cerita bangau bangau. Kenapa bangau kurus? Ikan tak timbul. Kenapa ikan tak timbul? Rumput panjang sangat. Kenapa rumput panjang? Kebau tak makan. Kenapa kebau tak makan? Perut sakit. Kenapa perut sakit? Makan nasi mentah. Kenapa nasi mentah? Kenapa nasi mentah? Kayu api basah. Kenapa kayu api basah? Hujan turun. Kenapa hujan turun? Kenapa katak panggil? Tengok Cik Fakrul. Cik Fakrul tengok tak? Dia orang hafal lagu tu. Aku saja yang cuba tu.
Engkau dah terlibat dengan oil and gas, ilmu kau tinggi, kau ulang balik jawapan yang tak logik tu. Sejak bila hujan turun sebab kau tak panggil? Dah berapa hari tak hujan Bintulu ni, semalam baru hujan sebab katak pun tinggal nak panggil ke apa? Tak, sebenarnya confident semua ni siap muka-muka ni. Lepas ni apa, lepas ni apa, lepas ni apa. Beria-ria menjawabnya. Tu nama tu yang tiga tu. Tapi kan, sebenarnya lagu tu nak mengajar kita jangan suka menyalahkan orang. Dan akhir sekali binatang yang paling gentleman dalam cerita tu ular. Dia tanya ular, kenapa kau nak makan katak? Dia ulang 3 kali jawapannya sampai merenung tepat pada mata yang bertanya. Memang makanan aku. Memang makanan aku. Memang makanan aku. Dan jawapan hujung dia, audio dah dipadamkan oleh Jabatan Arkib Negara. So what? Dia kata. Orang tak tanya dah bila dia mengaku. Mengaku kesalahan kita. Mengaku kesilapan kita. Jangan tuduh orang lain. Kemudian, buang rasa marah jauh-jauh. Kadang bila kita marah, kita tak sedar apa yang kita cakap. Kita marah, kita tak sedar apa yang kita buat. Kadang sampai baling file. Kita baling benda, kita marah. Kat rumah, hempas-hempas. Habis telur 1 tray. Kan? Dah lah tu makanan favourite suami kita. Telur. Pagi telur dadar. Tengah hari telur sak kicap. Malam telur mata kebau. Telur setelur-telur. Malam tidur sendawa. Supu biawak dah. Kan? Tapi tu jangan marah-marah. Boleh marah tapi cara kita marah. Jaga adab kita. Buang perasaannya jauh-jauh sebab bila emosi tak terkawal. Sebab apa? Sekarang apa saya sebut? Sebab nanti next time saya datang saya akan share tentang pengurusan emosi. Mana kena panggil lagi lah ni. Sebab contoh saya bagi. Sebab emosi tak dikawal lah, maka ada isu OKU kena dera. Sebab emosi tak terkawal lah, budak dekat Taska ni boleh dihentak budak yang menangis tu. Kan? Orang yang tak ada otak dia buat macam tu. Tak, bukan tak ada otak. Otak dia ada tapi ni emosi tak boleh kawal. Ni yang girlfriend tu. Yang girlfriend tu, bukan girlfriend dia, skandal dia. Girlfriend dia lain. Skandal dia tu, dia boleh bunuh dulu tikam sebab dia pregnant, dia dapat tu pregnant, dia tak nak gugur pregnant. Kemudian dibakar 2 kali. Dia bakar budak tu. Bayangkan. Kenapa sampai macam tu sekali? Sebab emosi. Ya. Ada satu kes tu. Dia isteri mak dia dengan boyfriend mak dia bunuh anak dia dengan masuk anak tu dalam washing machine. Nah, kemudian dia angkat budak tu sangkut kat paku. Lepas tu jiran perasan dah berapa lama tak dengar suara budak tu. Lepas tu dia suspect something. Cara dia jawab tu meragukan. Report polis datang, geledah, siasat. Rupanya dah lebih 3 bulan dah tanam budak tu kat belakang rumah. Dah mati budak tu, tinggal rangka je. Bayangkan. Tu masa tu mak saya dengan maklum saya masa menguruskan jenazah tu terkejut. Tengok sebab mula-mula tu okey, susunkan, terpaksa susun tulang-tulang dia tu, ikut dia punya rangka tu. Kemudian mandikan macam biasa. Kemudian dikapankan, balut dia lah. Dan tanamkan tulang-tulang yang sepih-sepih yang ada tu. Masa tu yang jadi mak saya sedih tu sebab bila tengok gambar jenazah budak tu masih hidup, comel budak perempuan umur 4 tahun. Ya. Rambut ikat tepi. Allah Akbar. Ada orang nak dapat anak punya susah tapi orang boleh bunuh tu sebab apa? Emosi. Tak boleh kawal emosi. Sebab tak boleh kawal emosi itulah kadang-kadang ikut nafsu. Tu belum cerita lagi berlaku dekat satu hospital ni. Ibu dan anak perempuannya melahirkan anak pada hari yang sama, hasil perbuatan lelaki yang sama. Benda yang pelik-pelik lagi ni. Cerita betul. Tu belum cerita lagi. Kan kegagalan mengalami emosi, melayan emosi dia. Jadi dia dah sampai dah tak tahu dah dia jantina apa. Dah elok-elok lahir senapang lah. Senapang sibuk nak jadi perempuan, tak pening kepala. Lepas tu siap share dengan semua orang. Saya akan buktikan yang saya boleh mengandung. Pijak orang kau tahulah. Tak pening kepala. Dekat KLIA elok pakai jubah, tiba-tiba sampai depan Kaabah pakai telekung. Tak pening kepala. Tu bukan orang Malaysia tu. Orang Thailand ke orang Australia macam tu lah. Lelaki dah lah tak ramai. Lelaki dah lah tak ramai berbanding perempuan kat dunia ni.
Yang tak ramai tu pun sibuk nak jadi perempuan, tak pening kepala. Itulah dia. Kan? Itulah. Sebab emosi tak dikawal dengan baik. Kita nak berjaya, tapi kena tegur sikit koyak. Tak apalah, tak iyalah. Mana boleh macam tu? Kan? Kemudian berbuat baik selalu tanpa meminta balasan. Tak. Kita buat baik. Kita tak minta balasan pun. Macam kita bekerja kan. Kita bukan nak kerja kaya. Sampai bila pun tak jadi kaya. Kalau kita umumkan hari ni. Semua yang hadir pada hari ni kita umumkan, bagi menghargai bersempena dengan hari terakhir Cik Fakrul di sini. Kita umumkan setiap yang datang ke dalam dewan ni, kita kurniakan, kita hadiahkan. Selewat-lewatnya jam 5 petang, kita akan bank in kan sebelum itu setiap seorang RM350,000 setiap seorang. Tak, ni contoh, kau jangan tuntut. Dah kaya ke belum? RM350,000. Dah kaya ke belum? Belum. Ramai jawab belum. Sebab kaya tu subjektif. Kan? Alangkan kaki tangan kerajaan hari itu bila diumumkan oleh kerajaan. Bagi menghargai jasa penyawat awam, maka diumumkan insentif kewangan sebanyak RM700. 700. Korang memang tak layan lah 700 ni. Duit jajan ni kat korang ni. Kan? RM700 masuk umum tu, tahu tak, ada 3 respon penyawat awam. Respon pertama, baik tak payah. Yang pertama. Respon yang kedua, okeylah, dulu 500 sekarang 700, okeylah naik 200. Yang seorang tu berlari kat mesin ATM tu, dicucuk duit, belum lagi baru umum. Sebab pada dia banyak sangat 700 tu, sebab dia dah janji nak tukar kasut koyak anak dia. Dia nak bawa family dia makan kat kedai tom yum kat tepi jalan tu, memang tak ada kedai tengah jalan, tepi jalan. Pada dia banyak tu, sebab kita kena belajar menghargai. Buat baik, jangan mengharapkan balasan dunia semata-mata, tapi Tuhan bagi benda lain. Sebenarnya yang penting adalah keberkatan. 7 tanda keberkatan rezeki. Yang pertama, sikit rasa cukup, banyak boleh kongsi. Bisa kongsi je gelap. Orang yang bersyukur, orang yang berkat, sikit rasa cukup, banyak boleh kongsi. Orang yang tak berkat rezekinya, sikit tak cukup, banyak tak puas. Ibarat meminum selautan air tapi dahaganya tak pernah hilang. Yang kedua, rumah tangga rasa bahagia. Bahagia. Balik je nak peluk isteri. Sayang, mainlah peluk. Abang nak masak lah. Saya tahu kan hidup abang macam mana kalau tak nampak saya satu hari. Kau tak payah hehehe lah. Menurut Datuk Fadilah Kamsah, peluk isteri memanjangkan usia 4 saat setiap kali peluk. Peluk 4 saat panjang. Peluk 4 saat panjang. Mana dia dapat, kau tanya dia. Kau jangan tanya aku. Aku ulang. Tapi yang pastinya peluk isteri sendiri. Kau peluk bini orang pendek umur, kau tahu? Peluklah mana yang dapat je. Itu je dapat bang. Dan sampai belakang. Jadi sedap kan peluk. Zop tu. Betul. Ini kau nak kurus-kurus buat apa? Hele. Tak rasa apa. Biar dia padat tu. Kau orang terlampau nak kuruskan badan sangat. Orang perempuan. Lelaki tak apa. Perempuan jangan. Maintain aja. Badan sedap macam tu. Iyalah. Tanya suami. Betul. Nak bahagia kan? Yang ketiga, apabila anak-anak berjaya dalam bidang dia, tu pun tanda keberkatan rezeki. Menitis saya mata tengok anak dah berjaya. Allahu Akbar. Bang, anak kita dah konvo dah bang. Suami pun cakap, kau kawal perasaan kau. Ni konvo tadika ni. Konvo tadika mengangaung lah. La ilaha illallah, sabar lah aku. Kemudian apa kita tanda keberkatan rezeki? Suasana tempat kerja, suasana masyarakat kita dengan jiran, suasana tempat kerja kita senang dengan orang pun senang dengan kita. Yang kelima, kita mudah melaksanakan perintah Tuhan, mudah nak buat benda baik, mudah nak sedekah, mudah nak tolong orang, mudah nak tolong orang ni, bantu orang, bagi duit, senang betul. Kemudian yang keenam, apabila rumah kita seringkali dizarahi, ada je yang datang kat rumah. Itu tak termasuk yang tin Shopee, tu tak kira, tu kau yang order, faham? Faham berkat. Bapak kita ingat tak saya buat cakap apa semalam? Ini orang hantar barang lah. Kalau kita apa? Dan yang ketujuh, apabila doa kita dimakbulkan. Kemudian yang ke-10-nya adalah kita dekatkan diri kita dengan Yang Maha Mencipta. Dekatkan diri kita dengan Tuhan. Kan? Ingat Tuhan. InsyaAllah kita mudah dibantu untuk berubah.
Jadi nak berubah, semua orang nak berubah. Kita bukanlah jahat mana, nakal sedikit itu biasa. Tetapi kadang-kadang rasa bersalah. Rasa bersalah tu siasa ada sebab kita rasa aku tak boleh berubah lah. Aku ni banyak salah aku buat. Tapi sebenarnya yakin, berbekalkan dengan doa, kita yakin dengan Tuhan, kita boleh berubah. Dan kita boleh berubah, embrace our courage ni tadi untuk pergi pada new level tadi. Boleh, tak ada masalah sebenarnya. Apabila kita menyangkakan kita tidak boleh berubah, maka itulah kita bersangka baik dengan Tuhan. Aku yakin aku boleh berubah. Tuhan akan tolong aku. Maka kita akan berubah menjadi manusia yang lebih baik. Ingat, dalam organisasi ni, kalau nak jalan laju, jalan seorang-seorang. Tapi kalau nak berjalan jauh, berjalanlah bersama-sama. Oh, ayat. Balik nanti pegang tangan husband. Abang, kalau abang nak jalan laju, abang jalan seorang-seorang. Tapi kalau abang nak jalan jauh, kita jalan sesama Oh, macam tu. Ayat power kau. Betul. Jadi tuan-tuan dan puan, rasanya cukuplah sekadar tu. Saya faham signal-signal tu. Saya faham. Cara pandang dah tenung, orang dah macam ni. Sekejap-sekejap tengok contoh kan. Saya faham tu, saya faham. Ya, ada yang sampai letak jam kat telinga. Lampau kau, aku tahulah masa dah nak habis. Ya. Walaupun dekat schedule tadi 7.12.45, tapi dia sebut pukul 1. Saya kena habiskan pukul 1. Kan? Jadi apa pun, yang penting kita nak berubah. Manusia sentiasa ada ruang untuk berubah daripada buruk pada baik, baik pada lebih baik kepada lebih baik. Jadi itu saja daripada saya. Bak kata orang, sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Berjalan-jalan di atas titi, di hujung balai nampak cahaya. Walaupun kita tak suka benda ini terjadi, tapi kena terima hakikat. Akhirnya Cik Fakrul akan pergi meninggalkan kita. Wah, macam itulah kan. Begitu juga cantik dipandang rumah penghulu, kayu tu okey dari papan, alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir kembangkanlah menjadi intan. Budak-budak membawa galah nak menjolok buah berangan, kalau ada silap dan salah dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang air di laut, sampan kelok mudik ke Tanjung. Hati terkenang mulut menyebut, jasa baik pihak MLNG menyemput rasa nak junjung. Jadi tuan-tuan dan puan, itu saja pada saya.